Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Fadil Ustaz Wafi, saya kasih Al-Fadil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Matis, para guru Matis, anak-anak pelajar, ibu bapa, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah kita akan sambung pada adab yang kelima pada malam ni, daripada kitab Min Adabil Islam, adab-adab pilihan dalam Islam, karangan Al-Imamul Allamah Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Adab yang kelima, teknik mengetuk pintu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, apabila kamu mengetuk pintu rumah saudara kamu, kawan kamu, mana-mana kenalan kamu, atau seseorang yang kamu inginkannya, maka hendaklah kamu mengetuk pintu itu dengan ketukan yang lembut, sekadar untuk memaklumkan bahawa ada orang sedang mengetuk pintu. Usahlah kamu mengetuk dengan kasar dan kuat, bagaikan ketukan orang zalim dan zabaniyah, macam malaikat zabaniyah. Ini akan menakutkan dan kurang adab. Jadi ketuk pintu, ketuk dengan ketukan yang lembut, ala hasabil hal, mengikut kepada ahwal, hal keadaan orang yang berada dalam rumah, sama ada dia berada dekat dengan pintu ataupun dia jauh daripada pintu. Kalau rumah dia jenis besar dan perlu kepada ketukan yang agak kuat sedikit, yang tidak melebihi hadnya, dibenarkan, tidak ada masalah. Kalau kita tahu kata tuan rumah tu mungkin duduk jauh daripada pintunya, jadi ketuk pintu tu mungkin kuat sikit daripada sebelumnya. Cuma jangan ketuk dengan ketukan yang kasar, guna tangan, tumbuk dan sebagainya. Itu adalah menafikan kelembutan dalam Islam. Seorang perempuan pernah datang kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala untuk bertanyakan beberapa masalah agama. Lalu dia mengetuk pintu dengan ketukan yang sedikit kasar. Maka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pun keluar dan berkata, kata Imam Ahmad, hadza daqqus syurat, ini adalah ketukan polis. Polis yang ketuk pintu macam ni bukan orang nak main tanya soalan. Ini bukan orang yang datang ke rumah seseorang dengan tujuan yang elok. Tujuan dia datang nak tangkap orang ni. Ketuk pintu kuat. Jadi jangan ketuk pintu dengan ketukan yang begitu. Biasanya para sahabat akan mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan hujung kuku, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ini adalah tanda adab mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketuk dengan jari bagaimana? Guna ni. Begitu. Ketuk ni. Faham? Sebahagian pintu rumah sahabat dulu dan rumah Rasulullah juga, pintu rumah Rasulullah juga dibuat daripada kulit, macam kemah tu. Kalau yang tempat yang seperti kemah, pintunya ditutup dengan kulit. Kalau kulit nak ketuk tak boleh. Jadi para sahabat buat macam mana? Garu. Gitu. Para sahabat pergi kat pintu tu, tahu kata ada orang dekat luar rumah. Itu maksud dia. Dia sangat beradab. Begitu juga dengan loceng dan sebagainya. Sama juga. Kita tekan loceng untuk nak bunyi pintu, nak bagi orang buka pintu pun sama keadaan dia. Ketukan yang lembut dan lunak ini adalah dituntut untuk orang yang berdekatan, yang ada berdekatan dengan pintu rumahnya. Ni yang saya sebut tadi. Adapun orang yang sedang berada jauh daripada pintu rumahnya, maka bolehlah diketuk dengan kuat tanpa ada unsur ganas, sekadar membolehkan dia dengar dari tempatnya. Terdahulu telah disebutkan hadis, sesungguhnya kelembutan itu tidak akan berada pada sesuatu melainkan kelembutan itu akan menghiaskannya. La yakunu rifqu fi syai'in illa zanah, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah
kelembutan itu bila ada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiaskan perkara tersebut. Dan tidaklah dicabut kelembutan itu daripada sesuatu, melainkan perkara itu akan menjadi cacat. Tidak elok. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullah." Barang siapa yang diharamkan kelembutan, maka tidak akan ada sebarang kebaikan baginya. Sebab itu lembut ini perlu ada pada semua. Lembut ni bukannya pondan, tak. Lembut. Lembut. Urusan kita lunak dengan orang. Hendaklah kamu menjarakkan masa. Ini lain pula perbahasan dia. Berkait dengan berapa masa yang perlu kita bahagikan antara ketukan pertama dengan ketukan yang kedua. Jadi kalau kita biasa ketuk, macam tu, kan? Ada orang ketuk macam ni kah? Ada? Jarang kan kita nak ketuk pintu rumah orang tu. Kita akan ketuk. Okey. Baik, untuk ketuk yang kedua, berapa jarak masa di antara ketukan pertama dengan kedua? Ini dibahas oleh para ulama. Disebut di sini hendaklah kamu menjarakkan masa yang agak panjang di antara dua ketukan. Dua ketukan di sini dengan maksud ketukan yang makruf di kalangan kita, yang dia maklum. Maksudnya tu sekali. Jadi nak kedua pula. Yang kedua tu pula berapa jaraknya? Iaitu sekira-kira orang yang berwuduk dapat menyelesaikan wuduknya dengan tenang. Orang yang bersembahyang dapat menyelesaikan solatnya dengan sempurna. Dan orang yang makan dapat menyudahkan suapannya tanpa gopoh. Jadi berapa jarak dia? Seakan-akan orang tu kalau tengah wuduk, kita gambarkan. Kata dia ketika kita ketuk yang pertama dia tak buka. Tunggu dulu. Kemungkinan dia sedang wuduk. Gambarkan dalam otak kita. Mungkin dia wuduk sekarang. Kemungkinan dia sedang solat. Solat pula solat yang paling panjang. 4 rakaat. Gambarkan orang ni mungkin baru nak mula solat. Masa kita ketuk tu, kemungkinan dia baru Allahu Akbar. Jadi berapa jarak antara rakaat pertama nak ke rakaat keempat? Biasanya berapa minit? Kemungkinan 5 minit, 10 minit. Jadi ketukan pertama dengan kedua 10 minit ataupun 5 minit. Panjang tak? Panjang. Faham? Ni kita ketuk kira 1, 2, 3. Terus. Tak ada sabar. Kena sabar. 5 minit. Kemungkinan dia sedang solat. Kemungkinan dia sedang makan. Mungkin dia sedang makan. Kata awak tak buka aja bagi kita makan sekali. Mungkin dia makanan tak cukup. Makanan dia mungkin untuk dia seorang. Kalau dia nak jamu kat kita pula waktu tu mungkin tak cukup. Dan kemudian dia akan menyebabkan dia malu. Maka gambarkan. Maka seakan-akan dia sedang makan, dia sedang solat, dia sedang wuduk. Gitu maksudnya. Boleh faham? Ada juga ulama yang menghadkan masa antara kedua ketukan itu ialah sekadar sembahyang 4 rakaat. Maksud yang paling panjang. Kerana kemungkinan sewaktu ketukan pertama kamu, dia baru memulakan solat ataupun sembahyang. Begitu juga dengan telefon. Sama juga, telefon pun sama juga. Kita sekarang tak ada had. Kita telefon orang, kemudian orang tidak mau, orang tak angkat. Tak sampai dalam 2 minit, telefon balik. Tunggu. Mungkin orang yang tak angkat telefon tadi ada sebab, ada kerja dia dan sebagainya. Selepas 5 minit, telefon balik. Lepas 5 minit, tak apa, telefon. Kemudian tak angkat lagi. Lepas 5 minit lagi, telefon lagi. Lepas tu tak angkat juga. Maksudnya kita kata mungkin dia ada uzur. Bila pula nak telefon? Nanti pula sejam, 2 jam lagi pula telefon kalau penting. Nampak? Ni tidak kita. Telefon tak sampai 10 saat, telefon balik kita. Tuan-tuan tengok tak angkat. Dah bunyi sampai ring tu habis. Ring-ring lagi banyak, lagi mana bunyi itu ada, lagi itulah dia tunggu. Selesai bunyi itu, tak, telefon balik kali yang kedua. Kerana orang ni dia ada uzur yang dia tidak boleh untuk maklum kepada orang lain. Jadi kita akan tengok. Setelah kamu membuat 3 ketukan yang berjarak itu dan hati kamu berbisik, seandainya dia tidak sibuk, nescaya dia akan keluar bertemu dengan kamu, maka hendaklah kamu beredar. Tengok. Ini diajar oleh masyayikh kita, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, nak ajar kita suruh berbaik sangka dengan orang. Bila kita ketuk pintu, orang tu tak mau buka, maka kita katakan dalam hati kita, ini untuk jabrul khatir. Jabrul khatir ni untuk apa? Untuk nak tasliyah, nak bagi hati kita tenang.
Tak mau suuzan dengan orang. Kerana dia tuan rumah. Kalaulah kita kata dalam hati kita, ketuk-ketuk dia tak buka. Dah 3 kali dah ketuk. Ketukan pertama ketuk, 5 minit lepas tu ketuk. Setelah tu tunggu Ustaz 5 minit lagi, ketuk lagi sekali. Kemudian kita pun kata dalam hati, kalau dia tidak sibuk, kalaulah dia tidak ada urusan yang menghalang, saya yakin dia akan buka. Tapi mungkin sebab ada urusan yang menghalang dia buka, maka dia tidak buka pintu rumah. Maka beredar balik. Nah, setelah 3 kali, maksud di sini, adakah syarat dia dengan salam saja 3 kali ataupun dengan ketuk 3 kali? Ya, ketuk 3 kali telah mengambil tempat salam 3 kali. Berdasarkan kepada ini, ketukan 3 kali tersebut adalah seperti memberi salam 3 kali. Sebab itu disebut dalam hadis, "Iza sta'zana ahadukum thalatha falam yu'zan lahu falyansarif." Apabila salah seorang daripada kamu meminta izin sebanyak 3 kali, tetapi tidak diizinkan baginya, maka hendaklah dia beredar. Maksud izin di sini, walau dengan ketukan, tidak mesti dengan salam sahaja. Sebab ada orang dia faham kata, dengan salam, barulah dikira 3 kali itu. Jadi dia bagi salam dulu, Assalamualaikum. Tak jawab juga. Tunggu 5 minit. Assalamualaikum. Tak jawab juga. Kali yang ketiga, lepas 5 minit lagi, Assalamualaikum. Tak jawab. Maka dia kata, tu baru salam. Ketuk tak lagi. Ketuk pula. Ketuk pula lagi. Jadi dah setengah jam duduk depan pintu. Sampai hak dalam rumah pun kalau dia ada, dia kata, hey, dia ni tak mau nak balik ke? Orang ni kalau dia ada uzur, ada uzur yang orang dia tak boleh maklum kepada kita. Bukan semua uzur seseorang boleh memaklum kepada kita. Faham? Jadi kita kena faham benda tersebut. Kalau faham itu, insya-Allah kita akan husnuzan. Kita akan baik sangka dengan seseorang tersebut. Sewaktu kamu menunggu keizinan tuan rumah, maka janganlah kamu berdiri berbetulan dengan pintu. Ini syarat yang seterusnya. Adab yang seterusnya apa dia? Ketuk pintu, bahagi masa. Kemudian jangan ketuk kuat-kuat. Kemudian ketika ketuk, jangan duduk berbetulan dengan pintu. Ataupun jangan duduk betul-betul dengan pintu tu kita tengok nak buka sebelah mana. Faham? Contoh, kalau kita nampak tombol pintu di sebelah sini, biasanya dia akan buka sebelah mana? Akan buka sini, dia nak. Jadi kita nak buka, dia akan buka. Ataupun dia buka, kalau dia pintu dia di sini, dia akan tolak, dia akan buka daripada dalam. Macam ni. Maka jangan duduk sebelah sini. Kerana nanti kita akan nampak terus ke dalam rumah pada waktu tersebut. Maka kalau kita tahu pintu tu akan dibuka, sebab kita tahu di mana, dia orang panggil batu engsel, yang dia punya kepak tu kan. Kita tahu kata dia akan buka sebelah sini, maka duduk di sebelah sini. Kerana kita tahu bila dia buka, maka kita tak akan terus nampak dalam rumah. Kemungkinan waktu tu anak perempuan dia lalu, mungkin pakaian yang tidak lengkap, tak pakai tudung ke, dan kita dah nampak benda yang tak sepatutnya kita lihat. Ataupun isteri dia kan, yang pakai dengan pakaian yang biasa dalam rumah. Kerana dia dengan suami dia, dengan anak-anak dia, kita duduk di luar rumah. Jadi tu adab sampai macam tu sekali diajar dalam Islam. Lepas tu jangan duduk betul-betul pintu, duduk di sebelah tepi pintu. Ini diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok, kalaulah orang yang bukan Islam melihat adab yang sedemikian tinggi diajar dalam Islam, maka sudah tentu orang tidak akan kata orang Islam ni orang yang tidak baik akhlaknya. Karena disebabkan kita sendiri meninggalkan adab tersebut, maka orang melakukan tohmah yang tidak elok kepada agama Allah Ta'ala, dan kita yang melakukan kesilapan. Sebaliknya, berdirilah sebelah kanan atau kiri pintu. Sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pintu sesuatu kaum, baginda tidak akan menghadap pintu tersebut, tetapi baginda akan mengambil bahagian tepi sebelah kanan atau kirinya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Baik, kalau pintu sliding macam mana? Tengok keadaan. Pintu sliding, lebih-lebih lagi jangan duduk di tengah-tengah. Sebab kalau dia buka lagi nampak terus. Maka duduk di bahagian yang kita nampak lebih tertutup, yang ada tirai panjang, duduk di bahagian sebelah tersebut, yang tidak menyebabkan mata kita akan masuk ke dalam rumah tadi. Nampak? Nama ju'ila al-lisan bi ajli al-basar. Nanti kita akan tengok. Baik, seterusnya, boleh faham? Bab pintu sahaja, ketuk sahaja ada 3 adab. Ketuk jangan kuat-kuat.
Yang kedua, bahagikan masa ketukkan. Yang ketiga, jangan betul duduk di depan pintu. Yang keenam, adab yang keenam. Apabila kamu mengetuk pintu seseorang kenalan kamu, lalu ditanya kepada kamu, siapa ini? Maka hendaklah kamu menjawab dengan menjelaskan nama yang biasanya mereka mengenali kamu. Jangan pula kamu menjawab, adalah seseorang, saya atau orang lah ini. Ketuk pintu, orang tanya siapa tu ni? Saya tu bukan nama hang. Bagi tahu nama kamu yang kamu dikenali dengan nama sekian-sekian. Contoh nama saya nama apa? Arif. Tu. Siapa ni? Arif. Abang Arif. Nah. Bagi tahu nama sekian-sekian. Boleh faham? Jangan saya takkan tak kenal ke. Kata macam tu pula dah. Ini masalah bila telefon. Khususnya bila telefon. Jadi dalam ni dicerita waktu ketika ketuk pintu. Telefon seseorang sama seperti ketuk pintu. Kita telefon seorang, bila orang tu angkat telefon, dia tanya, "Man?" Bahasa Arab. Kalau orang Melayu kita, "Siapa ni?" Dia pun bagi tahu. Boleh tak kenal dah kita. Memang tak kenal, hang bukan aku nampak depan mata pun. Bagi tahulah sebab suara ni yashtabih. As-saut yashtabih. Suara ni akan jadi samar, sama-sama. Mungkinan suara kita sama dengan suara seseorang yang lain. Boleh faham? Jadi kenapa tu bagi tahu? Bila ditanya siapa ni, bagi tahu terus nama, kerana ni adab. Kerana tu adab. Kerana kalau isteri kita yang angkat telefon tersebut, kemungkinan suara kita sama dengan suami dia. Dengar terus dia bercakap, dengar nampak macam suara suami dia. Terus dia bermanja dengan suara tersebut, kita pun layan pada waktu tu. Itu baru bagi tahu, kata tak, saya sebenarnya kawan suami kamu. Tengok, kan dah jadi kacau nanti. Sebab tu kena maklum, bagi tahu kita ni siapa. Bukan adalah seseorang. Ini adab juga ketika hantar mesej. Hantar WhatsApp pada guru-guru, kawan-kawan kita. Saya selalu macam tu. Bila dia hantar soalan, tu saya tanya, ni siapa ni? Saya anak murid ustaz. Duk main ustaz tak kenal saya pun. Mampu happy lah kenal tak kenal pun. Saya bukan tanya nama kamu yang panjang tu. Saya bila tanya ni siapa dia? Saya anak murid ustaz, panjangnya. Cuba tulis nama sikit je. Saya Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Begitu gitu kan, senang. Ni tak saja beritahu. Saya kata tak apalah, nama panjang sangat ni kata. Bila saya hantar mesej, saya tanya ni siapa dia? Yang tanya ni. Maka dia pun kata saya ni anak murid ustaz. Panjangnya nama. Nama kamu saya ni anak murid ustaz ke? Ada nama saya. Kan senang. Nasib baiklah WhatsApp free. Internet tu lah kena bayar. Kalau zaman mesej dulu kan kacau. 3 kupang nak kena potong. Jadi buang masa. Suka buang masa dengan kau tersebut. Kadang-kadang saya kalau ditanya, saya tanya. Kalau ada ni lah, orang hantar soalan tanya, tu saya pun tanya balik. Ni siapa dia? Maka dia kata saya ni anak mak ustaz. Saya terus tak jawab. Biar pergi ke dia. Saya ni orang yang mai ke majlis ustaz bersama. Ikut biar pergi. Saya tak jawab terus. Bila saya tanya ni siapa? Saya tahulah. Kamu tu tak kira lah orang ke apa. Lagi hebat lagi tanya tu, kamu ni siapa dia? Saya ni orang saya. Ini lagi hebat. Ini yang pernah berlaku kepada Al-Imam disebutkan oleh Al-Imam Al-Mizzi dalam kitab Tahzibul Kamal, dan juga disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala pada bila mana menceritakan tentang biografi bagi Al-Imam Al-Muhaddith Abi Nu'aim Fadli bin Dukain. Diceritakan tentang Al-Imam Abu Nu'aim Fadli bin Dukain Al-Kufi, lahir pada tahun 130 Hijriah dan wafat pada tahun 219 Hijriah. Satu hari ada seorang lelaki datang ke rumah Al-Imam Abi Nu'aim Fadli bin Dukain rahimahullah. Dia datang dan kemudian dia ketuk pintu rumah Al-Imam Abi Nu'aim. Maka Imam Abi Nu'aim tanya, "Manza?" Siapa ni? Qala ana. Qala man ana? Dia tanya siapa dia ni? Dia kata saya. Siapa saya tu? Dia kata qala rajulun min waladi Adam. Saya adalah seorang lelaki daripada anak Adam. Maka terus Imam Fadl ibni Dukain keluar daripada rumah tersebut dan dia kata apa? Marhaban wa ahla. Ma dhanantu annahu baqiya min hadha an-nasli ahadun. Aku dah ingat tak ada dah anak Adam dalam muka bumi ni. Terus dia keluar peluk lelaki tu, masya-Allah. Ada lagi rupanya anak Adam pada muka hang. Habis tu kami ni semua anak apa? Anak iblis. Bodoh.
Kan dah kenal dah dengan Imam Ibnu Abi Fadl, Al-Imam Abi Nuaim Fadl bin Dukain, dan dia ni zu da'abah. Dia suka main-mainkan orang. Nah, kalau kamu mainkan dia, aku mainkan kamu lebih daripada tu lagi. Nah, sebab tu jangan main-main. Jangan main-main dengan perkara tersebut. Suka main-main. Tanya, ana min rajulun min waladi Adam, masya-Allah. Hebat nah. Tak ada anak Adam dalam dunia melainkan dia seorang. Adik-beradik Nabi Syith kot, tanya dia. Nah, min waladi Adam, maksudnya kamu ni apa? Sedara dengan Nabi Syith. Masya-Allah. Hebat. Boleh. Jadi jangan bagi tahu macam tu. Bila orang telefon kita telefon orang, bagi tahu. Kalau orang tu tanya siapa ni, bagi tahu saya ni fulan bin fulan, sahabat kamu dulu, sekian-sekian. Itu maksudnya. Baik. Kerana perkataan-perkataan seperti ini tidak akan dapat memberi gambaran kepada orang yang bertanya tentang orang yang mengetuk dari sebalik pintu. Kamu tidak boleh bergantung kepada suara kamu yang biasa didengari oleh tuan rumah. Kerana suara terkadang mengelirukan dan menyerupai. Kerana suara kadang-kadang menyerupai orang lain. Boleh? Getaran suara seseorang terkadang menyerupai suara orang lain. Kemudian bukan semua penghuni rumah tersebut mengenali suara kamu dan dapat membezakannya. Di samping itu, pendengaran pula kadang-kadang boleh tersalah dan boleh jadi betul. Sesungguhnya Nabi SAW pernah menunjukkan marah terhadap pengetuk pintu yang memperkenalkan dirinya dengan mengatakan saya, kerana perkataan itu tidak memberi sebarang faedah. Nabi pernah marah sahabat yang mana datang, kemudian bila ditanya man, maka dia jawab ana. Maka Nabi keluar dan kata ana. Disebut dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anhuma. Ana Jabir ibn Abdullah, Sayyidina Jabir ibn Abdullah, kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dan bapa beliau. Qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul baba. Saya pernah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya mengetuk pintu. Faqala man hadha? Bila Nabi tanya siapa ni? Faqultu ana. Maka beliau menjawab saya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana ka'annahu karihaha. Nah, Nabi keluar Nabi kata saya. Kalau orang Kedah. Keluar saya ya apa? Bagi tahu nama. Seakan-akan baginda tidak menyukainya. Nabi tidak suka hanya bagi tahu dengan sedemikian. Orang zaman dulu lebih banyak sepatutnya kena marah. Bila orang kata tanya saya. Nama saya ke? Al-Imam Sibawayh rahimahullahu taala pernah berbicara dengan guru dia, Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Mereka berkhilaf dalam satu masalah berkenaan dengan ana. Adakah ana ni ma'rifah ataupun nakirah? Tahu ma'rifah nakirah? Maksud dikenal ataupun tidak ana tu. Kalau kita mengaji dalam nahwu, dhamir termasuk a'raful ma'arif, perkara-perkara yang dikenal. Yang dikenal adalah dhamir ana, anta dan sebagainya, itu dipanggil dhamir. Maka Al-Imam Khalil itu jumhur punya pandangan jelas. Maksud dhamir adalah min a'rafil ma'arif. A'raful ma'arif yang paling agung apa dia? Allah, ini lafzul jalalah, itu adalah a'raful ma'arif. Itu Imam Khalil bin Al-Imam Sibawayh ketika seorang bermimpi setelah dia wafat, tanya apa yang telah kamu dapatkan di alam kubur wahai Al-Imam? Maka kata Sibawayh, saya telah mendapatkan kemuliaan dan kesejahteraan di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana saya menyebut di dalam kitab saya bahawa perkara yang paling, nama yang paling ataupun isim yang paling ma'rifah, maksud yang paling dikenal, apa dia? Allah. Karena disebutkan itu, maka saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu faham tak faham ni? Buat faham. Apa ni a'raful ma'arif datang apa pula? Jadi termasuk termasuk perkara yang ma'rifah, isim yang ma'rifah, apa dia? Dhamir, ana. Maka kalau sebut ana, orang tahu tak siapa ana tersebut? Tahulah suara tadi. Kata Imam Sibawayh, tak, ana adalah nakirah, katanya. Ana nakirah, tak dikenal. Maka Tok Guru dia kata, mana boleh? Ana tu dhamir. Kalau dhamir makna dia ma'rifah.
Tu malam dia pergi rumah tok guru dia. Dia ketuk pintu rumah tok guru. Tok guru pun buka pintu. Tok guru tanya, "Man? Siapa tu?" Maka si Bayuh pun jawab, "Ana." Tok guru pun tanya, "Man ana?" Maka tok guru pun buka, "Lah, anta." Nah, si Bawai. Dia kata, "Tok guru, kan tok guru kata ana tu ma'rifah. Ana kan dikenal. Kan tadi tok guru tanya, man ana?" Bila tanya man ana, maksud dia apa dia? Maksud dia nakirah. Maksudnya ana tu nakirah lah, bukan ma'rifah. Menang juga ke dia. Walaupun pandangan tersebut berbeza dengan jumhur para nahwiyin. Faham? Tak faham, tulis dulu. Tulis ya cerita tu. Nanti insya-Allah besar sikit nanti buka balik kitab tengok. Oh, rupanya ada pandangan tersebut. Sebab itu para sahabat selalu menjelaskan nama mereka apabila ditanya siapa ini. Tengok, sahabat akan jelaskan nama mereka. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma ada meriwayatkan an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Abi Dzar. Sayyidina Abi Dzar digelar Dzar. Dzar ni makna dia apa dia? Dzar maksudnya semut kecil. Semut kecil. Satu riwayat mengatakan Sayyidina Al-Imam Abi Dzar selalu beri makan kepada semut kecil. Dia akan beli makanan, dia akan khususkan untuk semut saja makanan tersebut. Kita beli gula, beli sekilo kat rumah kita, sekilo lagi bagi kat semut. Pernah ada orang buat macam tu? Saya pernah jumpa ada seorang di Kulim. Kata dia pernah buat macam tu. Rumah dia penuh dengan semut. Tak tahu nak buat macam mana. Bubuh ubat semut, semut keluar lagi. Mati semut sikit, esok lagi banyak. Pening dia. Kali isteri dia kata dekat dia, "Macam inilah abang, beli apa ni gula lebih, kita bawa di belakang rumah. Lepas tu panggil semut-semut tu main ambil gula kat situ." Dia kata, "Saya buat. Beli gula sekilo lagi, kita bawa belakang rumah. Tak bawa, lepas tu dia habak kat semut dalam rumah. Saya dah letak dah gula di belakang. Pergi ambil kat sana." Dia kata, "Mujarrab ustaz," dia kata. Tak ada semut dalam rumah lepas tu. Setiap bulan dia akan bagi semut tu gula. Gula sekilo. Mati semut tu. Kencing manis. Dia kata muamalah dengan haiwan ni pun kena ada rahmat. Kena ada rahmat. Ya, mungkin. Cuba buatlah tengok. Kalau tak jadi jangan cari saya. Cari hak yang cerita tu. Hak cerita kat saya. Dia kata dia buat berjaya, dia kata. Kena ada rahmat dengan binatang ni. Baik. Sayyidina Abi Dzar dikatakan sedemikian. Juga ada riwayat mengatakan Sayyidina Abi Dzar digelar Abi Dzar kerana dia melihat semut naik ke atas timbangan. Kemudian dia kata kepada orang yang melihat, dia kata, "Cuba kamu tengok Dzar, ini semut kecil ni. Ketika berada di atas timbangan, bergerak jarum. Jarum timbang bergerak tak? Ataupun kalau zaman dulu tak ada jarum tu. Zaman dulu jenis timbang dia letak batu tu kan, macam dacing tu. Kalau naik, adakah memberatkan timbangan tadi? Tak, sikit pun tak bergerak." Kata beliau, ini adalah timbangan di dunia. Kalau di akhirat sebesar ini pun nanti akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberatkan timbangan. Maka digelarnya Abu Dzar. Sebahagian riwayat kata begitu. Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, "Kharajtu laylatan min al-layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yamshi wahdahu. Faja'altu amshi fi dhilli al-khamar. فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر." Daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah satu malam saya keluar berjalan-jalan. Tiba-tiba saya mendapati Rasulullah sedang berjalan seorang diri. Lantas saya berjalan di bawah cahaya bulan. Maka baginda pun berpaling dan melihat ke arah saya sambil bertanya, "Siapa ini?" Maka saya menjawab, "Abu Dzar." Dia tak kata ana, kata Abu Dzar. Tengok akhlak sahabat begitu. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang lain. An Ummi Hani, ukhti Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam wa ibnati ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qalat ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasil wa Fatimatu tasturuhu faqala man hadhihi faqultu ana Ummu Hani. Daripada Sayyidatina Ummu Hani, saudari perempuan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, saya telah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda sedang mandi dalam keadaan Sayyidatuna Fatimah melindunginya. Maksud Sayyidatuna Fatimah pegang kain tutup
tempat Nabi mandi. Nabi mandi, Sayyidina Fatimah tutup dengan kain, pegang kain tersebut. Maka baginda bertanya, siapa itu? Man hadhihi? Masa tahu kata yang masuk tu perempuan. Maka saya menjawab, saya Ummu Hani. Boleh tak jawab ana? Boleh, tidak ada masalah, tapi jawab dengan nama sekali. Saya Ummu Hani. Saya Fulan bin Fulan. Kenapa kita begitu? Itu adab. Ini yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Adab yang ketujuh. Berlapang dada jika tuan rumah tidak menerima anda. Jadi ini yang payah nak buat ni. Walaupun kita dah bagi tahu kepada tuan rumah tu, saya dah bagi tahu awal lagi nak pergi rumah. Tiba-tiba sampai rumah dia tak buka pintu, kurang ajak punya tuan rumah. Ikut suka dia nak buka tak buka, pintu rumah dia. Bukan semua orang boleh maklumkan keuzuran pada kita. Boleh faham? Dan di sini nanti akan diajar kepada kita adab orang yang datang bertamu dan adab orang yang menjadi tuan rumah. Bagaimana dia nak memaklumkan kepada orang yang nak datang ke rumahnya. Jangan salah untuk kita, jangan malu untuk kita maklumkan keuzuran kita. Saya mohon maaf, saya sekarang tak boleh untuk nak terima tetamu. Kita terus macam tu. Jangan kita bagi tahu yang tak betul. Kalau tak bagi tahu yang tak betul, kemungkinan ada anak kita bersama dengan kita pada waktu tersebut dan anak kita juga melihat akhlaknya ayah pada waktu tadi. Oh, ayah saya pun pembohong. Cerita macam Piramli. Tujuh 4 belalang. Bagi tahu ayah tak ada di rumah. Kan dia bagi tahu. Ayah ada di rumah, bapak tak ada di rumah, kata dia. Bapak bagi tahu bapak tak ada di rumah. Macam mana bapak bagi tahu bapak tak ada di rumah? Maksudnya bapak ada, dia kata, tapi tapi bapak suruh bagi tahu bapak tak ada di rumah. Jadi sebenarnya Piramli nak ajak kepada kita. Piramli pun pandai nak ajak. Dia nak ajak kepada kita apa dia? Jangan buat macam tu. Kerana apa? Kerana nanti akan menjadi akhlaknya anak tersebut. Akhlaknya orang rumah kita. Kerana biasa duk menipu. Kalau kita nak bagi tahu, kata kita uzur. Saya ada di rumah, saya minta maaf. Hari ni saya tak dapat nak terima tetamu. Saya dah mai dah ni. Saya minta maaf sungguh-sungguh. Tak boleh nak terima. Boleh bagi tahu tak sebab apa tak boleh terima? Tak usah duk tanya lah. Cukup setakat tu saja. Sebab tu para salihin terdahulu mereka akan kata, la'allaka ataupun begitu jawapannya. Kemungkinan bagi kamu itu ada uzur. La'allaka fika uzrun. Kemungkinan pada kamu waktu ni ada uzur menyebabkan kamu tak boleh terima saya datang ke rumah pada tersebut. Boleh. Kalau orang tu bagi tahu kat saya, kita bagi tahu kat kita, kita dah sampai depan rumah dia. Sama ada kita dah berjanji dengan dia sebelum tu ataupun tidak berjanji. Kalau tak berjanji lebih lagi lah. Kalau dah berjanji dah. Kemudian bila kita sampai depan rumah, kita telefon, maka dia pun angkat telefon dia, kata, saya minta maaf Ustaz, hari ni saya tak boleh nak terima Ustaz datang sebagai tamu. Maka kita tak perlu beritahu, saya dah depan rumah dah ni. Tak perlu beritahu macam tu. Cukup bagi tahu kepada dia. Kalau dia beritahu tadi, dia kata kemungkinan ada uzur bagi kamu. Jadi tak apalah, nanti kita jumpa lagi. Kan itu bagus. Tapi yang tu yang paling susah sekali. Betul tak? Waktu mula-mula sebut lah, lepas tu dalam kereta, haram tu. Dah ada jam tadi kan. Dah jam jalan pun semua banyak tol. Dia suruh aku balik. Dia kata dia ada uzur. Habak lah wawai. Kemungkinan uzur tadi baru datang saja mungkin. Lepas tu husnuzan adalah asas yang paling besar dalam Muslim. Kehidupan Muslim. Kita ni kenapa jadi fawda, jadi masalah macam-macam di antara kita? Kerana tidak ada husnuzan. Tak ada baik sangka sama kita. Suami tak ada baik sangka dengan isteri, isteri tak ada baik sangka dengan suami. Guru tidak ada baik sangka dengan murid, murid buruk sangka dengan guru. Masyarakat buruk sangka sama-sama masyarakat. Ini tak selesai masalah. Baik. Berlapang dada. Apabila kamu menziarahi kawan kamu, sama ada kamu tidak membuat temu janji atau sudah membuat temu janji, kemudian dia meminta uzur daripada menerima kunjungan kamu, maka berilah kepadanya keuzuran. Kerana dia lebih mengetahui tentang suasana rumahnya dan apa-apa yang bersangkutan dengannya. Kemungkinan dia didesak oleh sebarang halangan tertentu atau telah berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan sehingga dia tidak boleh menerima kunjungan kamu ketika itu. Kerana uzur seorang tadi kemungkinan datang faja'atan, tiba-tiba saja datang. Kemungkinan tadi dia senang nak terima kamu, tiba-tiba datang satu berita yang tidak menyenangkan hati dia. Menyebabkan kalau dia terima kamu waktu tu, kemungkinan kamu juga akan terasa. Mungkin dia layan tak layan pada waktu tu, kamu akan terasa nanti. Dia jemput saya, mari.
Kemudian sembang-sembang pun macam tak apa nak sembang. Rupanya dia ada masalah. Lebih baiklah dia putuskan terus, jangan datang lagi pada waktu ni. Mungkin dia berkelahi dengan bini dia pada waktu tu. Nah, semua orang boleh maklum kepada kita tentang uzur dia. Sebab tu kita ni kena baik sangka. Nah, adab ni kecil kan? Nampak kecil saja. Sebenarnya ni yang berlaku selalu. Kemungkinan dia didesak oleh sebarang halangan tertentu atau telah berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan sehingga dia tidak boleh menerima kunjungan kamu ketika itu, maka dia berhak untuk meminta keuzuran daripada kamu tanpa perlu rasa bersalah. Ni apa dia maksud dia? Yang pertama, orang yang datang nak bertamu perlu menerima keuzuran dan kena lapang dada terima keuzuran yang telah diminta kepadanya. Yang kedua, tuan rumah jangan malu minta uzur kalau dia ada keuzuran. Jangan bohong. Itu maksud dia. Yang berlaku sekarang, tak bagi tahu terus. Tu lagi orang marah tu. Sampai depan rumah dah janji dah nak mai jumpa, telefon 40 kali tak angkat. 40 kali tu pula ikut sunnah tadi ni. Dia nak tunggu kawan tu. Kali telefon 5 minit nak kena tunggu. Lepas telefon lagi 5 minit kena tunggu. Lepas telefon 5 minit lagi pula kena tunggu. Dah janji dah. Dia suruh main. Saya balik tengok lagi macam mana pula. Tak apa, tunggu dulu dalam sejam 2 jam. Telefon balik lagi. Duduk depan rumah. Kan kita bagi tahu senang. Angkat je telefon bagi tahu, saya minta maaf, saya tak boleh nak terima apa semua sekali. Senang. Tapi itu susah tu. Susah tu orang marah kita. Seorang tabi'in yang terkenal, iaitu Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi radhiyallahu ta'ala anhu, pernah berkata, jika jangan kamu berdiri di hadapan pintu satu kaum yang menolak kamu daripada pintu mereka. Jangan berdiri depan pintu satu kaum yang menolak kamu daripada menerima, yang menolak kamu daripada pintu mereka, kerana sesungguhnya kamu mempunyai pelbagai hajat. Mereka pula terlalu sibuk. Dan sesungguhnya mereka lebih berhak untuk mendapat keuzuran. Maksudnya, kalau kata kamu pergi ke rumah seseorang, kalau orang tersebut tidak menerima kunjungan kamu pada waktu itu, dia menolak, kamu ada banyak hajat datang nak bertemu dengan dia, dia juga banyak kesibukan, maka mana yang lebih diaulakan? Ini panggil fiqh aulawiyat. Aulanya adalah kepada tuan rumah. Tuan rumah patut didahulukan keuzurannya. Kamu pun ada keinginan tertentu, dia ada keuzuran dan kesibukan tertentu, maka pada waktu tersebut dahulukan yang memiliki tempat tersebut. Maka terimalah keuzuran dia pada waktu tersebut. Jangan masuk terus pula. Lagi hebat pergi mengendap lagi. Jadi dia janji dah. Mengendap pula kok tingkat rumah dia. Ada ke tak ada tahu dia ni. Kan dah jadi kacau lagi. Dah buat lagi benda yang tidak beradab pada waktu tersebut. Ada seorang lelaki datang kepada Al-Imam Qatadah. Sayyidina Qatadah ibni Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Imam Qatadah ni, dia ni ahli hadis, ulama besar hadis. Tabi'in. Satu hari ada seorang lelaki datang ke rumah dia. Lelaki ni datang jauh daripada kampung. Kemudian mari ke rumah dia, terus pergi ke masjid. Sebelum pergi ke rumah, pergi ke masjid dulu. Imam Qatadah, dia ada majlis di masjid, baca hadis. Lelaki ni main lewat, majlis dah habis. Sampai di masjid, tanya dekat orang yang ada di masjid, di mana rumah Al-Imam Qatadah? Kata mereka, Imam Qatadah rumah dia sekian tempat. Dia kata, boleh saya nak pi kalau tengok. Lelaki ni pun pi. Sayyidina Qatadah, orang tua, dia balik rumah, dia duduk seorang-seorang. Masuk dalam rumah, terus pintu rumah dia tak tutup. Dan rumah dia, kok suka dia nak tutup ke nak buka. Dia terus masuk ke jamban, ke tandas, kencing. Laki ni mari, tengok-tengok pintu rumah terbuka. Bagi salam, tak ada orang jawab. Masuk terus. Ni hebat. Dia masuk pula sampai depan pintu tandas. Tengah Imam Qatadah tengah duduk kencing ni. Lepas tu terus dia, Assalamualaikum. Kalau saya abuh tapak kaki lah tuan-tuan. Imam Qatadah, takkan Imam Qatadah tak tutup pintu ke? Kencing tak tutup pintu kan? Dalam rumah dia seorang-seorang. Kau suka dia? Dia seorang-seorang dia. Bila masuk Imam Qatadah, kemungkinan pintu pun tak ada. Pintu tandas. Boleh jadi. Dia dah masuk tengah duduk kencing, kawan ni mai duduk depan pintu. Wahai tuan, saya mai daripada jauh. Mai nak menuntut ilmu hadis dengan tuan.
Bang kata dah kata, hang tak tengok aku duk buat menentang apa. Ha? Hang tak tengok ni aku duk buat apa dekat ni. Saya ni mai jauh, dia kata. Saya mai tadi terlewat. Majlis tuan dah habis. Jadi saya nak ambil hadis satu. Bang kata dah tarik nafas. Marah. Nah. Ni dia kata tunggu sat. Lepas dia selesai kencing dan dia basuh kencing dia, dia pun keluar. Dia kata, baiklah. Saya riwayatkan hadis. Dia kata, haddatsana fulan. Nah, fulan tu sahabat dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau hang tak malu, buatlah apa hang nak buat. Nah, ini hadis terakhir aku riwayat kat hang, dia kata. Ini tak tahu malu, masuk rumah orang tak bagi salam, kemudian mai duduk depan pintu tengok aku kencing. Lepas tu minta hadis. Ini hadis terakhir aku bagi riwayat kepada hang, dan kalau aku tahu mana-mana orang yang datang daripada kampung yang sama dengan hang, aku tak akan riwayat hadis di majlis tersebut. Itu dia. Bukan dekat dia saja dia engkau. Dia marah bukan kat orang hak yang duduk depan pintu dia kencing tu ya. Kali dengan orang kampung kali semua kena marah. Kes apa? Kes dia kata dalil ini menunjukkan bahawa kamu lahir daripada kampung yang tidak beradab. Kampung kamu ni kampung orang yang tidak beradab. Kamu boleh masuk rumah orang ikut suka, kamu boleh duduk depan pintu tandas orang ikut suka, kamu boleh tengok orang sambil kencing, kemudian kamu minta hadis. La ilaha illallah. Lepas tu dia keluar hadis daripada dia, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hadis tu comel semua, no? Kena pada tempat dia. Bawa keluar hadis tu terus. Orang petau. Ini Sayyidina Qatadah Ibn Di'amah tu keluar tajuk tu, tapi kaitan juga dengan pintu masuk, no? Tak ada dalam kitab ni. Jangan kamu berdiri di hadapan pintu satu kaum yang menolak kamu daripada pintu mereka, kerana sesungguhnya kamu mempunyai pelbagai hajat, mereka pula terlalu sibuk, dan sesungguhnya mereka lebih berhak untuk mendapatkan keuzuran. Nah, fa innalaka hajat walahum ashghala wa innahum aula bil uzri. Dan adalah Imam Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata, bukan semua orang sanggup meminta uzur. Tak semua orang sanggup minta uzur. Ya. Sebab itulah antara adab salafus salih ketika mereka berziarah, mereka akan berkata kepada orang yang diziarahi, la'allahu badalaka mani'un. La'allahu badalaka mani'un. Mungkinkah saya datang pada masa yang tidak sesuai, ataupun la'allahu badalaka mani'. Kemungkinan ada keuzuran yang telah datang menghalang daripada kamu untuk menerima darah saya, untuk memberi laluan kepada tuan rumah, meminta uzur jika dia ada keuzuran. Tengoklah. Jadi kalau datang ke rumah orang, kalau kata kita bagi tahu macam tu, contohnya kita mai jumpa dengan tuan rumah ni, kita kata, bolehkah saya mai waktu ni ustaz? Tadi dah habaq dah. Ustaz bagi tahu, ataupun tuan rumah tadi bagi tahu, kata kita boleh mai ke rumah dia, kawan kita ke, saudara kita ke, kita mai ke rumah dia, kata boleh mai. Kemudian bila sampai tu, kita bagi tahu lagi kepada dia. Kata pula kat dia, sesuai ke saya mai waktu ni? Kok ada urusan apa-apa awak? Maka waktu tu seolah-olah tamhid, sebagai satu mukaddimah kepada orang tersebut untuk maklumkan uzur dia, kalau dia ada uzur. Kalau dia kata, tak apa. Okey, tak ada masalah. Nah, takkan orang kita ni payah nak sebut, boleh lah 5 minit, boleh tak? Payah nak sebut macam tu. Boleh. Guru kami Syekh Said Shaltut, Ustaz Hairul Nizam, kawan saya cerita, pergi ke rumah Syekh Said. Syekh Said waktu tu baru balik daripada Mekah. Kemudian mereka pun pergi lawat Syekh. Sampai di rumah Syekh, sampai waktu asar. Bila sampai waktu asar, Syekh ni kerja pegang kitab ni. Kalau tak mengajar, pegang kitab, pegang pen, duk catat. Dia tengah duk tahqiq kitab pada waktu tu. Dia pegang kitab banyak ni di atas meja dia, kemudian dia duk. Lepas tu kawan-kawan ni mai. Kalingan Arab, kalingan Ustaz Hairul apa semua, kawan saya ni mai duduk. Bila duduk dalam majlis tu, Syekh setiap 10 minit baru sembang. 10 minit sekali baru sembang. Lepas tu 10 minit senyap, duduk tulis. Hak depan ni duduk tengok Syekh lah. Dia jenis tu. Tulis, lepas tu tanya, macam mana sihat apa semua sekali. Sembang 10 minit. Pas 10 minit, Syekh senyap balik, tulis balik. Dia pun duduk sampai maghrib. Maghrib macam tu, 10 minit sekali sembang, 10 minit kali sembang, 10 minit berhenti, 10 minit sembang sampai maghrib. Masuk maghrib macam tu juga. Lepas maghrib jamu syai, teh. Lepas jamu syai,
Jamu teh ni, minum-minum semua, lepas isyak. Lepas isyak, Syekh kata, Syekh dah jamu, sembang pun sembang dah, balik. Pakat bangkit keluar balik. Kawan saya kata, kalau orang Melayu no, sekali ni main rumah. Habis dia kata, macam tu. Nah, apa ni, cara. Tak ada uzur pada, tak ada rasa malu untuk nak kata, kalau keluar, silakan keluar. Dalam hadis, dalam Quran pun ada sebut. Kalau tuan rumah kata, ukhruju, fakhruju. Keluar, keluar. Saudara kata apa? Tu rumah dia. Faham? Kita payahlah nak sebut gitu no. Sembang sampai tak mau berhenti. Perang sembang sampai tuan rumah duduk muak 4 kali lah. Yang kita tak faham-faham, buat relax, duduk buat syok macam orang duduk syok dengar cerita kita. Lain kalau tuan rumah tu tanya lagi soalan, walaupun dia menguap tapi dia tanya lagi, maksud dia nak sembang lagi dah tu. Tapi kalau menguap lepas tu dia tak balas dah. 4 kali dah menguap, lepas tu balas dak pun. Tak sikit pun dia tak tanya apa-apa soalan pun kat kita. Kita duk sambung lagi. Itu rumah kata sekali ni Pak Long ni. Pak ni tak boleh panggil dah mai. Nah, kalau tidak pakai tak tutup pintu rumah. Orang Melayu kita payah nak sebut. Takkan nak sebut ni. Selesai kot no hari ni. Panjang ni. Lewat dah malam. Balik kot. Kami pun nak tidur kat ni. Payah nak sebut macam tu sebab takut berasa hati. Sebab orang Melayu ni hatinya lembut. Nah, hatinya mudah pecah. Sekali pecah, dia akan pecah terus. Orang Melayu macam tu. Pecah sekali lah. Sekali tu, dia kata, aku sekali ni dengan Pak Long ni, aku tak mau lah. Sampai anak cucu, dia akan bawa. Kajang Pak Malau. Mungkinkah saya datang pada masa yang tidak sesuai untuk memberi laluan kepada tuan rumah meminta uzur jika dia ada keuzuran? Tengok. Oleh kerana pentingnya adab ini, dan demi menghilangkan sangkaan yang mungkin melekat pada setengah jiwa akibat tuan rumah meminta uzur, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adab ini dalam Al-Quran. Maka Allah berfirman sewaktu memperkatakan tentang ziarah dan meminta izin sebelum masuk, katanya, wa in qila lakum urji'u farji'u, dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Kan tu ayat Quran sebut tu. In qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum, itu lebih bersih bagimu. Adab yang diajar oleh Al-Quran ini telah memberi kemudahan kepada orang-orang yang menerima kunjungan seseorang yang tidak diingini kedatangannya, sehingga dia terpaksa memberitahu bahawa dia ada di rumah sedangkan dia berada dalam rumah tersebut, maka berlakulah pembohongan. Kenapa adab ni dituntut dalam Islam? Orang tidak mau berlaku pembohongan. Boleh bagi tahu terus kepada orang yang kita tidak mau terima kunjungan dia. Saya tidak boleh terima, minta maaf sungguh-sungguh. Nanti insya-Allah saya akan susun balik semula. Saya mohon maaf sungguh-sungguh. Saya dah susahkan tuan datang jauh-jauh, semua tak mampu nak lawat pada hari ini. Kerana saya ada urusan di tempat lain. Ataupun kerana saya ada masalah sedikit. Tak dapat nak terima sekarang. Kita pun kata, khair. La'allahu badalaka mani'un. Atau mungkin kamu ada urusan, mungkin kamu ada halangan dan sebagainya. Tak ada masalah. Kalau macam tu kan jadi elok. Jadi orang pun taklah bohong. Taklah duduk dalam rumah, abang jangan jawab salam. Abang kat anak dia. Jadi dia ajak anak tu dengan akhlak tersebut. Anak tu dalam rumah tengok pak tu bohong ni. Depan-depan mata bohong. Pak tengah duduk cakap telefon. Orang tanya, ada di rumah ke Ustaz? Anak tak ada ni, duduk kat luar. Anak tu dengar. Duduk kat luar mana? Ni dalam rumah. Mana? Kan dah bohong tu. Lepas tu ada sebahagian ulama, dia tidak mau terima kunjungan orang. Sebahagian tok guru di Yaman. Dia letih sebab urusan dengan umat ni berat. Kalau kata jadi tok guru, duduk di kampung, tok guru memang tak boleh nak buat apa macam ni. Jadi tok imam cukup dah. Tok imam kampung. Cuba tengok. Surat nikah mecok dekat dia. Surat nak beli pensel 2B pun mecok kat dia. Surat semua cok kat dia. Kawan tak ada nak buat apa. Tok imam sampai tak dan. Umur 40 pun nampak macam umur 70. Nampak tua pada umur. Semua urusan dia buat. Kadang-kadang ada sebahagian orang dia letih. Dia nak rehat. Dia nak tipu tak mau. Mana boleh tipu? Muslim ni tidak ada kadzib. Seorang Muslim tidak ada penipu dalam hidup dia. Akhlak tu tidak akan ada pada seorang Muslim. Maka dia buat dalam rumah dia satu bilik yang dibubuh nama. Bilik tersebut dengan nama tempat yang jauh daripada tempat rumah dia. Bilik itu dibubuh nama Kuala Lumpur, contoh. Duduk di Kuala Nerang. Bilik itu nama Kuala Lumpur.
Jadi kalau orang telefon bini dia, abang kata, "Ustaz ada di rumah tak?" "Ustaz pergi Kuala Lumpur." "Woi, jauh ha?" "Tak jauh mana Kuala Lumpur." Tantang dia balik Maksudnya masuk dalam bilik tu lah, pergi tidur. Dia tak mau terima tetamu. Dia masuk bilik dalam Kuala Lumpur tu, dia pergi tidur lah tu. Lepas tu orang tanya, "Ustaz ada di rumah?" "Ustaz di Kuala Lumpur." Di Kuala Lumpur tu dalam rumah tu lah, dalam bilik tu. Tipu tak? Tak tipu lah. Dia habaq betul nama bilik tu Kuala Lumpur. Cuma dia tak habaq ustaz dalam bilik. Bilik tu nama Kuala Lumpur. Tu nama bini. Tak apa nak cerdik. Tak apa nak bantu suami dia. Ni bukan nak ajak tipu ni tuan-tuan. Ni bukan ajak tipu. Ni panggil helah. Faham? Bukan tipu helah. Tu orang Melayu. Helah lain, tipu lain. Tipu kadzib. Helah dalam bahasa Arab. Hilah. Hilah tidak tipu. Hilah ni ataupun dipanggil tauriah. Digunakan bahasa yang jauh dengan maksud yang dekat, tapi difaham oleh orang yang mendengar dengan maksud yang jauh. Jadi dia sebut saya ustaz di Kuala Lumpur, dia faham Kuala Lumpur tu adalah ismul makan, tempat ni di Kuala Lumpur ni, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kan Selangor ni. Selangor ke Kuala Lumpur? Selangor lah. Woi, tak ada tauliah boleh ke? Tak ada tauliah tu Wahabi tu. Nah. Saya depa ada minta nama apa semua nak tolong urus tauliah tu, tapi saya pula buat lambat apa semua kali. Moga-moga tak kena tangkap lah, InsyaAllah. Sebab kita berlawan Wahabi kan. Selangor terkenal lawan Wahabi ni. Baik. Jadi tu tak kira tipu, faham? Jadi katanya ada seorang Habib ni di Yaman buat macam tu kerana dia letakkan nama dalam bilik, dalam rumah dia tadi dengan nama tempat yang jauh 2 marhalah daripada kampung dia. Jadi bila orang tanya, dia akan beritahu. So isteri dia akan beritahu, kata dia berada di tempat fulan bin fulan. Maksud dia beritahu terus nama tempat, sedangkan dia dalam bilik dia. Bilik tu ya buh nama tu. Baik. Jadi kalau kata jelas lagi beritahu, kata saya tak boleh terima tetamu. Payah no. Payah kalau jadi orang yang menjadi panutan umat ni, yang umat selalu mai nak berjumpa minta pandangan dengan dia, susah nak bagi tahu kata dia tak ada di rumah. Susah nak bagi tahu uzur. Lepas tu kita kena faham. Kadang-kadang ada orang datang, saya dulu duduk di pondok Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Pukul 2 pagi pun ada orang mai lagi. Apa salahnya kalau malam tu pergilah tidur dulu di mana-mana tempat, esok pagi datang jumpa Tok Guru. Ni tak, kadang-kadang tu dia kalut sungguh. Pukul 2 pagi pun mai ketuk pintu rumah Tok Guru. Tok Guru layan. Tok Guru esok pagi cerita waktu tengah baca kitab. Dia kata semalam pukul 2 pagi ada orang datang. Ada orang mari rumah. Dia kata mai cerita masalah apa semua sekali. Sampai pukul 3 pagi baru mereka balik. Cerita kalau sat tak apa agak pukul 10 minit, cerita sampai sejam. Nak suruh Tok Guru baca doa dah apa semua sekali. Sejam mai cerita. Pukul 3 pagi tahu balik. Tok Guru baca lepas tu tidur. Sambil tu baca kitab ni, lepas tu tidur. Orang tua. Tidur, lepas tu lagi bangkit. Terus malam letih dia kata, datang ada orang mari jauh dia kata. Pukul 2 pagi mari ketuk pintu rumah. Tok Guru terima. Kita lah patutnya sedar diri pada waktu tu. Pergilah tidur hotel mana-mana dulu. Tidur dalam kereta pun tak apa. Tapi dah orang ni macam-macam. Baik. Sedangkan dia berada dalam rumah tersebut, maka berlakulah pembohongan. Anak-anak kecilnya akan mempelajari akhlak terlarang berkenaan. Kemungkinan pula tindakannya akan membenihkan permusuhan dan kebencian di dalam dada. Kalau bohong macam tu, lagi masalah. Tambah kalau orang tadi orang yang apa ni ada nama dalam masyarakat. Ustaz ke ustazah ke. Ada seorang ni pernah kenal seorang. Ustazah ni pernah hutang dengan dia. Dengan fulan bin fulan ni. Kemudian orang ni telefon. Dia telefon duduk depan rumah ustazah tu. Pergi saja telefon. Sebab ustazah ni hutang dia. Tak bayar-bayar. Dia pun telefon. Ustazah ada di mana ni? Oh, minta maaf, ustazah ada di luar ni. Abang kat luar. Dia tengok kereta tu ada. Tapi abang duduk luar, tengok anak dia kat luar. Anak dia main. Tak apa, tak apa. Tak telefon, tanya kat anak. Mak ada tak rumah? Kata mak ada lah rumah. Tengok. Orang tu dia gelap. Anak bagi tahu tu, mak ada lah rumah. Jam terus. Sekali tu ya. Lepas tu kalau ada uzur, bagi tahu uzur, jangan tipu. Jangan tipu. Tipu tu terus nanti akan membenih permusuhan dalam hati dan kemudian orang akan benci.
Nah, ajak orang dalam TV bukan main lagi. Cerita ke orang kaza-kaza. Padahal dia pun sama naik kaki penipu. Nah, kemudian beritahu dalam ceramah, janganlah menipu, tak baik menipu. Kepala otak hang. Hang dengar tu, macam dengar apa ni? Hang pun penipu. Kan? Orang akan kata macam tu. Sebab tu jangan buat macam tu. Lantas petunjuk Al-Quran ini telah menghindari kita daripada terjebak ke dalam kelakuan di atas, kerana Al-Quran telah memberi ruang kepada orang yang diziarahi untuk meminta keuzuran dengan mudah daripada saudaranya. Ya? Dalam Quran kata apa? Fa in qila lakum urji'u farji'u. Kalau kamu dikatakan kepada kamu baliklah, kembalilah, maka baliklah kamu. Wa azka lakum. Itu lebih baik, itu lebih bersih kepada kamu. Maksudnya tak perlu untuk kita nak bohong, kita nak bagi alasan yang tidak munasabah. Kita terus keuzuran kita, ataupun minta uzur tadi bagi tahu saja. Kata saya minta maaf, saya tidak boleh terima kunjungan. Dan Al-Quran juga telah meminta daripada saudara tersebut supaya menerima keuzuran berkenaan melalui kenyataannya, dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih bersih bagimu. Boleh. Adab yang ke-8. Sewaktu kamu sedang meminta izin untuk memasuki rumah seseorang, hendaklah kamu menjaga pandangan kamu agar tidak terpandang ke dalam rumah atau melihat aurat yang ada di dalamnya. Kerana itu adalah keaiban dan boleh menyakiti, yakni penghuni rumah berkenaan. Nak minta izin, jangan tengok terus dalam. Sebab tu kena duduk pintu tadi, di sebelah pintu tu duduk di sebelah bahagian yang bukan bahagian terbuka. Nah, kerana nanti akan masuk pandangan kita dalam rumah tersebut. Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tabarani ada meriwayatkan an Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun faqama ala babi an-nabi. Babi, no, bukan baba. Bukan babi itu. Ja'a rajulun faqama ala babi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu mustaqbil al-baba. La, mustaqbil al-babi. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang lelaki sedang datang berdiri di hadapan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin sambil mukanya bertentangan dengan pintu, mustaqbil al-babi. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW keluar daripada rumah tadi. Nabi kata, hakadha anka, yakni nahahu wa amarahu bittaba'udi qalilan an muwajahati fathatil bab. Thumma qala lahu innamal istizanu min ajlin nazar. Maka Nabi SAW bila keluar, Nabi kata, macam ni, hakadha anka, yakni nahahu. Kemudian Nabi SAW suruh dia duduk tepi sikit. Nabi buka pintu tu, tengok ni duduk depan pintu tu. Nabi tolak dia sikit, ni, macam ni tempat kamu duduk sebenarnya. Tengok Nabi ajak terus pada waktu tersebut. Kerana benda ni akan menyebabkan jadi haram masuk pandangan kita dalam rumah orang tersebut. Boleh? Jadi Nabi tidak akan takhir bayan an waqtil hajah. Nabi tak akan mentakhirkan penerangan daripada waktu yang diperlukan. Nah, kerana benda tu wajib diterangkan pada waktu tersebut. Jadi Nabi terus bagi tahu kat dia. Dan Nabi suruh jauhkan sikit dan mengarahkannya supaya beredar jauh sedikit daripada bertentangan dengan pintu. Kemudian baginda meneruskan mengatakan apa dia? Innamal istizan min ajlin nazar. Hanya adab meminta izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Nah, ini minta izin tu untuk apa? Untuk nak jaga pandangan. Kamu dah minta izin. Pandangan kamu masuk dulu ke dalam rumah. Kamu masuk pandangan dalam rumah tadi, kamu minta izin tak? Tak minta izin pun. Lagi luas sebenarnya. Kalau orang tu buka pintu, tengok sampai ke dapur. Habis sampai ke dapur tu kita tengok. Nampak tak? Lepas tu ada seorang murid datang rumah tuan guru dia, duk main mengaji di rumah tuan guru. Satu hari tok guru suruh dia ambil sesuatu dalam rumah di tempat sekian-sekian. Dia tanya kat tok guru, di mana tempat dia tok guru? Tok kata, kamu duk masuk rumah saya 10 tahun dah, dan kamu tak tahu di mana tempat saya letak. Dia kata, tuan guru, saya masuk rumah tuan guru, tingkap rumah tok guru pun saya tak tahu duk kat mana. Sebab saya masuk bukan tengok rumah tok guru, saya masuk nak mengaji dengan tok guru. Bukan duk masuk tengok habis rumah tok guru. Sampai anak-anak tok guru pun tengok. Nah, anak perempuan tok guru pun dia tengok bilik mana duduk apa semua kali. Ni pun jenis tu pada. Boleh. Tengok sampai macam tu sekali jaga pandangan. Ada orang yang jaga macam tu sekali pandangan dia. Kalau kita masuk rumah orang, kita tahu habis semua. Tingkap rumah dia baru ke lama, hak mana pecah. Lepas tu dia punya langsir rumah tukar tak lagi. Tahun lepas mai hak tu, hak ni pun tahun ni pun hak tu juga.
Lepas tu tengok habis semua, kat bawah-bawah meja tengok, habis semua tengok. Sampai pergi ke dapur tengok, apa dia pula, pinggan baru ke pinggan hak dulu. Tahu dia? Masak apa hari ni? Macam-macam. Nah. Semua adab tadi kalau tidak diamalkan akan jadi keras dalam hati kita, dan kemudian orang akan jadi tak suka. Kadang orang tak bagi tahu. Orang tak apa nak berkenan. Nampak tak? Jadi tuan-tuan rumah tu ajak kita. Mailah, mai ke sini. Kita sembang kat sini. Tak apa. Boleh faham? Al-Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dalam kitabnya Adabul Mufrad an Sauban radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yahillu limri'in an yanzura ila jawfi baitin hatta yasta'dhina fa in fa'ala faqad dakhal. Daripada Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Sauban adalah khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak halal bagi seseorang melihat ke dalam mana-mana rumah melainkan setelah meminta izin. Sekiranya dia telah melihat, bererti dia telah memasukinya. Bayang kalau kita pergi mengendap orang, lagilah. Lepas tu kalau pergi ketuk rumah, pintu rumah orang, kalau kata nampak ada tingkap terbuka, jangan duk pergi suar tengok dalam tu. Nampak tak? Pergi tengok pula dalam rumah, ada orang atau tak ada orang. Kalaulah tuan rumah pada waktu tu dia ada sesuatu yang di tangan dia, dan kemudian dia pergi cucuk biji mata kita pada waktu tu, kena dhaman tak? Kena ada bayar ganti rugi ke apa semua, sebab mata kita mungkin terbuta pada waktu tu? Tak perlu dhaman, kerana kamu yang buat tak betul. Seorang lelaki pernah datang ke rumah Nabi, pergi duduk mengendap. Tengok Nabi ada dalam rumah. Nabi waktu tu pegang satu perkara, satu benda Nabi pegang. Dia nak macam macam sikat sikit, tajam lah. Dan Nabi keluar. Dan Nabi kata, kalau aku tahu kamu duk tengok tadi, kalau aku cucuk biji mata kamu tadi, maka boleh dicucuk pada waktu tu. Boleh cucuk biji mata. Ambil pensel picit tu, pensel tekan, cucuk biji mata, cucuk lubang hidung kan, bagi dia sedap sikit. Maksudnya kalau seorang itu melihat ke dalam rumah sebelum dia meminta izin, itu berarti dia telah memasuki rumah berkenaan tanpa memohon izin, dan ini adalah haram ke atasnya. Allah. Tapi tu Ustaz dah ada buka tingkap Ustaz. Kami ni duduk flat, duduk di rumah kondo ke apa semua kali tu kan. Kan rumah orang di depan kita kadang-kadang yang jenis bertentang rumah, ataupun duduk di taman, kawan tu buka pintu rumah dia apa semua kali. Kadang-kadang saya keluar nampak sampai ke dalam rumah apa semua kali. Tundukkan pandangan, jangan tengok lama pula. Dah kawan tu buka pintu, kita pun woi, rumah dia. Lepas tu tengok anak dara dia, woi, comel rumahnya. Ingat tak ada orang. Mampu. Imam Bukhari juga ada meriwayatkan hadis lain yang turut diriwayat oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmizi. Ini sebut Imam Tirmizi, boleh juga. Imam Tirmizi boleh baca nama dia berapa? Tirmizi, Turmuzi, boleh baca. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-basaru fala idhna lahu." Kata Rasulullah, apabila pandangan telah memasuki rumah berarti sudah tidak ada izin lagi. Masuk dalam rumah terus pandangan tadi, tidak ada izin lagi. So, kerana ni benda ni adalah benda yang haram dilakukan. Maksud dia istizan ni masyru', ma'murun bihi, dan diarahkan. Nampak tak? Kerana tidak mau nanti pandangan kita melihat kepada yang haram. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan daripada Sayyidina Ammar ibn Sa'id At-Tujibi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa memenuhkan matanya di dalam pandangan, dengan pandangan dalam rumah seseorang sebelum diberi izin kepadanya, maka orang itu telah fasik. Itu dia. Fasik tu. Masuk pandangan dia penuh dalam rumah orang tersebut tanpa izin, maka dia telah fasik. Sebab tu kita ketuk pintu rumah orang, tundukkan pandangan kita, jangan tengok dalam rumah orang tersebut. Ketuk pintu rumah, jangan tengok dalam rumah dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau dalam bab pandangan pun kena minta izin. Hatta dalam bab nak ketuk pintu rumah pun diajar oleh Nabi. Zaman lah, bukan zakat ketuk pintu rumah, dia pecah rumah orang terus. Pecah rumah orang, buat jahat kepada orang yang ada dalam rumah dan sebagainya. Kenapa ni? Tidak ada adab. Mana adab telah hilang dalam jiwa seorang tersebut. Dia sampai kepada peringkat
masuk ke dalam rumah orang dan buat jahat ni, ke selesai, habis. Nah, maksudnya dah hilang dah. Hati itu dah tidak ada rahmat lagi, tidak ada lagi syafaqah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim dan beberapa perawi hadis lain ada meriwayatkan daripada Sayyidina Sahl bin Sa'din radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki telah melihat ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu lubang yang ada padanya. Ketika itu Nabi SAW sedang memegang satu kayu yang digunakan untuk menggaru kepala. Jadi Nabi SAW ada midra, dipanggil midra. Di sini dalil kata boleh menggunakan midra. Midra ni sejenis kayu yang dia ada mata seperti mana sikat. Mungkin macam ni lah kot, macam kayu garu belakang tu. Faham? Lebih kurang tu lah. Jadi Nabi duk garu kepala. Apabila Nabi SAW terpandang lelaki tersebut, baginda Nabi SAW bersabda, "Lau a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi fi 'ainaik. Innama ju'ila al-istizanu min ajli al-basar." Andai kata aku menyedari kamu sedang melihat, nescaya aku akan cucuk mata kamu dengan alat ini. Sesungguhnya disyariatkan permintaan izin itu adalah bertujuan menjaga pandangan. Sebab tu diminta kita untuk minta izin, kerana nak jaga pandangan kita daripada masuk ke dalam rumah seseorang. Itu maksud dia. Untuk takut mata kita melihat sesuatu yang haram. Khususnya lebih-lebih lagi kalau kita tahu dalam rumah tersebut ada wanita. Lebih-lebih lagi. Kalau dalam rumah tu semua orang lelaki, tu pun kalau dia cucuk mata tak kena dhaman. Kalau rumah tu semua lelaki, mana dia pergi mengendap rumah orang tersebut. Ni satu rumah lelaki semua. Pondan pun lelaki jugalah. Tak ada orang pun nak mengendap pondan, geli pun. Jadi kalau kata dia pergi mengendap macam tu, kalau orang tu pergi cucuk mata dia, tak kena dhaman dia. Apatah lagi kalau rumah tu ada orang perempuan. Lebih-lebih lagi. Kalau kata dalam rumah tu ada orang perempuan, lebih-lebih lagi haram. Adab yang ke-9, bersopan sewaktu masuk dan keluar. Ketika kamu menziarahi rumah saudara kamu atau memasuki rumah kamu sendiri. Ni daripada adab yang kita baca tadi sampai sekarang ni. Banyak yang kadang-kadang kita telah tinggalkan. Banyak kita tak buat pun benda tersebut. Kita main ketuk pintu rumah orang, kita duduk depan-depan. Kalau boleh kita nak tengok tu dalam rumah orang tadi apa yang ada sebelum orang tu bagi izin kita masuk. Bila masuk dalam rumah pula, kita tengok pada tempat yang tak sepatutnya kita tengok. Tengok habis. Tengok selesai. Itu orang yang beradab. Bila duduk dalam rumah orang, dia akan tundukkan pandangan. Dia akan duduk tengok pada tempat yang sepatutnya. Bila duduk di ruang tamu tu je lah tempat dia. Bukan nak pergi tengok tempat-tempat lain. Ni bukan kamu masuk zoo kan, ataupun masuk ke IKEA. boleh nak jamu mata dalam rumah orang. Ketika kamu menziarahi rumah saudara kamu atau memasuki rumah kamu sendiri, hendaklah kamu bersopan sewaktu masuk dan keluar dengan cara menunduk pandangan dan merendahkan suara. Tanggalkan kasut di tempatnya. Susun kasut tersebut. Susun kasut tersebut dan jangan biarkannya bertaburan. Kemudian jangan lupa adab memakai dan menanggalkan kasut, iaitu memulakan dengan kaki kanan sewaktu memakainya dan memulakan yang kiri sewaktu menanggalkannya. Nabi SAW telah bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idzan taza'a falyabda' bishimal wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'." Apabila salah seorang di kalangan kamu memakai kasut, maka hendaklah dia memulakan kaki kanan. Nak pakai kaki kanan dulu. Dan apabila dia hendak menanggalkannya, hendaklah dia mulakan dengan kiri. Hendaklah yang kanan itu dijadikan kaki pertama yang disarungkan kasut dan yang terakhir ditanggalkan. Ini adab yang pun selalu kita abaikan. Bab kasut saja. Sebelum memasuki rumah kamu atau rumah saudara kamu, perhatikan pada kasut kamu. Sekiranya kedapatan sebarang kesan kotoran, hendaklah kamu hilangkan kotoran itu terlebih dahulu. Geselkan kasut itu pada tanah supaya tertanggal apa yang masih melekat padanya. Ini kerana Islam itu adalah agama kebersihan dan agama yang halus. Tengok. Ni kalau kata ni adab, betul ditulis di bawah ni, penterjemah dia masukkan sikit nota kaki. Dia kata setengah masyarakat tertentu antara masyarakat Arab, mereka memakai kasut sehingga ke dalam rumah, terutama di musim panas.
Maka menghilangkan kotoran daripada kasut itu sangat diperlukan. Walau bagaimanapun, masyarakat yang hanya meninggalkan kasut di muka pintu perlu juga membersihkan tapak kasut daripada kotoran. Nampak tak? Dan memang di rumah orang Arab memang biasanya begitu, pakai kasut terus masuk dalam rumah. Biasanya. Dan adab yang ada dalam hadis Nabi SAW. Kalau kamu pergi ke Mesir, kamu akan tengok adab ni, iaitu bila masuk dalam masjid, kita akan ambil kasut, dua-dua ni kita akan tekakkan dua kasut. Nanti tak? Kamu tengok ada orang Arab, dia akan buat macam tu. Hatta ketika letakkan kasut di atas tempat letak kasut pun diletakkan dalam bentuk tekapan. Jadi tapak kasut dengan tapak kasut ditekakkan begitu, kemudian dibawa masuk dalam masjid. Sebab di Mesir orang tak kasut dekat depan masjid. Kalau tak, keluar pakai tak ada kasut tu. Jadi kena bawa masuk semua dalam masjid. Dia bawa masuk tu, dia akan pegang macam tu. Rupanya ada dalam hadis, yang ada dalam hadis Nabi SAW, bahawa tekapan kasut tersebut ada dalam hadis Nabi SAW. Hadis ni disebut oleh Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dalam kitab beliau berkenaan dengan hadis ahad. Dimasukkan hadis tu, ada cerita berkenaan dengan perkara tersebut. Rupanya yang dilakukan oleh mereka ni rupanya ada sandaran. Yang akan saja buat gitu je. Tak. Hatta letak di atas tapak, atas rak kasut tu pun diletakkan dengan bentuk tekak gitu. Dia bukan letak macam tu. Dia letak macam ni. Tapak kasut dengan tapak kasut. Ini kita jarang buat benda tu. Bagi kita kalau masuk dalam masjid, kadang-kadang kita bawa kasut, kalau masuk bawa begitu aja, pegang tapak kasut tu bawah. Takut kotoran dia jatuh dan kena di atas kapet masjid dan sebagainya. Boleh. Jadi sebab tu kita kena ambil perhatian tentang masalah kasut kita dan sebagainya. Kerana ini adalah peribadi kita. Adab 10. Duduk di tempat yang diminta oleh tuan rumah. Ni. Tuan rumah suruh duduk kat mana, duduk kat situ. Jangan duduk pandai-pandai. Kita pula main-main masuk dalam rumah orang, kita pula pilih tempat. Jangan duduk lagi, tuan rumah suruh duduk baru duduk. Bila kita masuk dalam rumah orang, terus pergi duduk kat tempat yang kita nak duduk. Tak boleh begitu. Tu bukan akhlaknya Islam. Akhlaknya Islam, bila tuan rumah mari, tuan rumah panggil kita masuk, duduk sila duduk di sini. Duduk di sini itu suruh duduk situ lah. Duduk. Takut-takut terduduk di tempat, kerana tuan rumah lebih tahu di mana tempat yang sepatutnya tetamu duduk. Bukan kita yang pandai-pandai pergi duduk ikut suka kita. Kita nampak kipas duduk ada kat bawah, duduk bawah kipas. Pergi cari bawah kipas. Sedangkan mungkin tempat tersebut hampir kepada melihat yang lebih dalam rumah dia. Kemudian isteri dia ke anak dia waktu tu yang ada, dan orang akan lalu lalang kawasan tersebut, dia akan nampak dengan jelas. Jadi kemungkinan dia nak halang sikit, dia suruh pergi duduk di tempat yang sekian-sekian. Ikut dia. Kerana dia tuan rumah. Lebih hebat lagi, takut ada dalam rumah tersebut tempat duduk khas untuk tuan rumah. Tuan rumah tu memang duduk tempat tu, kita pergi duduk dulu. Tu tempat duduk dia punya. Ada orang yang macam tu. Di rumah dia tu kursi tu dia yang duduk. Kecuali dia izinkan. Kalau dia kata, duduk sila duduk. Ustaz boleh duduk di sini Ustaz. Duduk di situ. Ni kita pula bila tempat ni macam elok ni, duduk dulu. Dia tak abang lagi pun. Kalau tuan rumah tu pun jenis perongah juga. Hang duduk tak minta izin, pasal tu tempat aku punya tu. Kan dah jadi tak elok nanti. Sebab tu kena adab. Jangan kamu berbalah dengan orang yang menerima kamu sebagai tetamu, atau dengan saudara kamu tentang tempat duduk yang telah diminta olehnya. Malah sepatutnya kamu tidak duduk melainkan di tempat yang ditentukan oleh beliau. Kemungkinan dengan kamu memilih sendiri tempat duduk kamu akan mendedahkan kamu kepada aurat yang ada di dalam rumah berkenaan, atau menyebabkan gangguan kepada penghuninya. Mungkin kita duduk tu mungkin berhadapan dengan tempat isteri dia sedang masak dan sebagainya. Dan mungkin dia tidak ada halangan untuk tutup tempat masak tersebut. Jadi tak comel. Dia tak berapa berkenan untuk tengok. Oleh itu, kamu perlu mematuhi apa yang diminta oleh tuan rumah dan terimalah keraian beliau terhadap kamu. Di dalam kisah pengislaman seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim ni anak kepada Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ni ma'ruf, orang yang sangat karam. Sampai digelarkan dia dengan Al-Karam Kal-Hatim. Karam seperti Hatim. Dia ni sangat pemurah. Sangat suka menderma dan juga memberikan kebaikan kepada orang. Anak dia semua Islam.
anak kepada Hatim At-Tai semuanya masuk Islam. Hatim At-Tai ni pernah sekali berlaku musim kemarau, dia tidak ada makanan, di rumah dia pun tak ada. Dia orang kaya, tapi disebabkan musim yang tidak elok pada waktu tersebut, dia pun tak ada makanan. Dia ada seekor je unta. Kemudian anak-anak dalam rumah pakat menangis, minta makan kepada dia, minta susu. Dia kata sabar dulu, nanti sabar. Dia suruh anak-anak dia sabar. Tiba-tiba datang seorang perempuan ketuk pintu rumah bawa anak kecil. Perempuan bawa anak kecil ketuk pintu rumah dia. Kata, tuan, ada tak makan sikit? Ada tak sikit susu yang saya nak untuk bagi kepada anak saya? Kerana kami lapar. Terus dia keluar rumah, sembelih unta dia tu. Dia perah susu, dia sembelih unta tu. Maka anak-anak dia kata, kalaulah perempuan tu tak mai, kami akan lapar sampai esok. Nasib baik perempuan tu mai, kami pun boleh makan. Kerana orang lain dia buat, bukan kerana anak dia. Sangat pemurah. Dan anaknya semua Islam. Nah, semuanya masuk Islam. Adi lah lari pergi ke satu tempat. Adiknya, kakaknya Adi ditangkap dalam satu peperangan, dan dia datang kemudian sampai kepada Nabi SAW. Dia dipasung, diikat tangan kerana dia termasuk tawanan perang. Kemudian bila sampai kepada Nabi, maka dia bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya adalah Fulanah binti Hatim. Saya terlupa nama beliau. Kemudian Nabi SAW terus suruh buka ikatan tadi. Ini orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, jangan kamu layan begini. Maka disuruh buka oleh Nabi SAW. Masuk Islam dia. Bila masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, adik saya Adi duduk di satu tempat yang jauh. Boleh tak saya nak pergi jemput dia untuk masuk Islam? Nak ceritakan tentang kamu, ya Rasulullah. Nabi kata pergi. Tapi ya Rasulullah, dia kata kalau saya pergi jemput dia, tak akan percaya saya nak pergi jemput dia. Nah, maka Nabi pun ambil kain ridak Nabi bagi kat dia. Nah, ambil kain ni, bagi tahu kepada Adi bahawa ni bukti bahawa Rasulullah panggil dia sekarang. Terus dia pergi dengan kain tersebut sampai dekat dengan Adi. Maka Adi kata, betul kah? Rasulullah jemput saya, betul kah? Ni bukti dia, kain dia. Tengok kain, tahu dah ni kain Nabi SAW. Kain Nabi ada bau Nabi SAW. Terus maka dia datang dan bertemu dengan Nabi SAW. Dia ceritakan, dia datang. Bila masuk, datang bertemu dengan Nabi. Itu cerita dia, no? Panjang cerita tadi ni, ini cerita dia. Waktu dia datang kepada Nabi, Rasulullah meraihkannya dengan memberi beliau duduk di atas alas duduk yang empuk, sedangkan baginda hanya duduk di atas lantai. Allah. Sangat tawaduk baginda Rasul SAW. Sayyidina Adi menceritakan, kemudian Rasulullah SAW membawa saya ke rumahnya, sehingga apabila baginda masuk ke dalam rumah, baginda terus mencapai satu alas duduk yang diperbuat daripada kulit. Di dalamnya berisi sabut kurma, dan mencampakkannya kepada saya sambil berkata, duduklah kamu di atas ini. Campak. Nah, duduk atas tu. Biasalah, noh. Itu tidak, bukan kata, oi, takkan tak beradab kot. Tak, biasa. Nah. Jadi Nabi pun bandingkan, nah, duduk atas ni. Macam bantai tu. Macam bantal tempat duduk alas punggung. Saya membantah. Saya kata, tidak, sepatutnya kamulah yang duduk di atas ni. Nah, maksudnya, kamu ya Rasulullah yang patut duduk atas tu, bukan saya. Baginda menegaskan, tidak, kamu yang kena duduk di atasnya. Saya pun duduk di atasnya, sedangkan Rasulullah duduk di atas lantai. Kisah ini disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Kathir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Yang mana adab? Ikut yang tuan rumah cakap. Pernah satu ketika Kharijah ibn Zaid. Siapa Kharijah bin Zaid? Kharijah bin Zaid adalah min fuqaha is-sab'ah. Ini termasuk fuqaha sab'ah yang terkenal. Kata ulama, nama fuqaha sab'ah ni kalau ditulis dalam rumah tak akan masuk hasyarat. Nah, kalau ditulis dalam rumah, diletak dalam rumah, ni kalau Wahabi dengar marah mampus ni. Nah, kata tengok tentang apa pula puak ni. Tak nama fuqaha sab'ah tak masuk ni apa semua. Fuqaha sab'ah kalau letak nama dia dalam rumah tidak akan masuk lipas dan sebagainya. Lipas apa semua akan keluar. Tulis nama-nama fuqaha sab'ah ni. Saya tak ingat, nanti saya cari balik, saya bagi tahu. Terlupa. Ni guru saya yang sebut Syekh Abdul Aziz Syahawi, hafizahullah ta'ala. Jadi Sayyidina Kharijah ibn Zaid keluar menziarahi Sayyidina Al-Imam Ibn Sirin. Lalu dia mendapati Al-Imam Ibn Sirin sedang duduk di atas alas duduk yang empuk. Maka Sayyidina Kharijah ingin duduk bersamanya sambil berkata,
Kata beliau bila dia kata di sini, dia kata, ni adab yang ke berapa ni, yang ke-10. Dia kata, qad raditu li nafsi ma radita li nafsik. Sungguhnya aku tidak rela. Ya, saya merelai untuk diri saya apa yang telah kamu relakan untuk dirimu. Maksudnya kamu duduk di bawah, saya pun nak duduk di bawah. Kharijah kata kepada Sayyidina Ibnu Sirin. Maka Al-Imam Ibnu Sirin menjawab. Dia kata apa? Inni la arda laka fi baiti bima arda bihi li nafsi fajlis haitsu tu'mar. Tengok, kata beliau, sesungguhnya aku tidak rela untuk kamu di rumahku apa yang aku relakan untuk diriku. Kamu sekarang di rumah saya. Saya tidak rela, tidak reda dengan yang saya reda pada diri saya. Pada kamu saya tidak reda. Kamu mesti duduk di atas, saya duduk di bawah. Itu saya reda bagi saya tak reda bagi kamu. Kamu jangan duduk sama macam saya, kerana ini rumah saya. Maka kata beliau, fajlis haitsu tu'mar. Duduklah kamu pada tempat yang diarahkan. Sekarang saya arahkan kamu duduk di tempat ni, duduk di tempat tersebut. Itulah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala, imam kabir yang digelar al-ustaz, ataupun digelar al-imam dalam ilmu usul dan juga ilmu mantik. Kalau dalam mantik, kalau sebut qala al-imam, siapa imam tadi? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau dalam usul fiqh pun sama, al-imam yakni al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau dalam fiqh qala al-imam yakni Imamul Haramain, fiqh Syafi'i. Kalau dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, kalau disebut qala al-imam, Imam Haramain. Tapi dalam mantik dan juga dalam ilmu usul, qala al-imam, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika datang ke Mesir bertemu dengan seorang ulama besar dalam ilmu nasab. Saya terlupa nama imam ni. Bila dia datang dengan jalalah, dengan azamah, al-Imam Haramain, al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sambut oleh ribuan manusia datang. Ketika dia datang ke Mesir, waktu dalam rumah, Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, saya nak tahu berkenaan dengan ilmu nasab. Maksudnya imam yang duduk di depan dia sekarang ni orang yang pandai dalam ilmu nasab. Jadi dia kata, boleh tak kamu tuliskan saya satu kitab berkenaan dengan nasab, yang saya nak belajar kitab tersebut, kerana saya tak ada lagi ilmu tu. Hebat no ilmu nasab dalam bahasa Arab ni, dalam golongan Arab ni hebat. Hatta kuda pun ada nasab. Ansabul Khail, kitab bab nasab kuda saja, tu pun ada. Cuma ilmu nasab ni kata ulama, ilmu yang kalau tak tahu pun tak ada masalah, kalau tahu pun tak ada faedah apa. Tapi sebenarnya faedah besar lah. Cuma kata Imam Fakhruddin, saya nak tahu juga. Maka kata imam ni, saya pun balik, dan ni adalah syaraf azim kepada saya, kerana diminta oleh imam yang besar untuk saya karang kitab tersebut. Maksudnya dia mengiktiraf bahawa saya mengerti tentang ilmu tadi. Dia pun balik tulis. 4 hari siap tulis kitab. Masa 4 hari siap dia tulis kitab berkenaan dengan nasab Arab. Maka dia pun sampai di rumah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin duduk di tempat duduk beliau. Maka waktu nak mula baca, Imam Fakhruddin Ar-Razi pun turun daripada tempat duduk. Dia turun dan kemudian dia kata, duduk di tempat saya duduk. Kamu kena duduk di atas, saya nak duduk di bawah. Dia kata, mana boleh? Kamu imam yang agung, tuan guru besar. Mana boleh saya pergi duduk depan kamu? Saya duduk di tempat kamu tinggi, kamu duduk di bawah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, duduk. Saya arahkan duduk. Dia, kawan pun terus naik duduk tempat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tinggi tempat dia. Imam Fakhruddin Ar-Razi duduk bawah. Dan kata beliau, Imam Fakhruddin Ar-Razi pegang kitab dan saya syarahkan kitab tersebut. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi akan mencatat kitab tadi. Dan kerana dia duduk di bawah seperti murid. Walaupun dia imam yang besar, imam yang agung. Bukan imam masjid ni. Jadi setelah selesai, kadang-kadang ada soalan, ada benda-benda tentu yang dia tidak faham, dia akan tanya kepada saya pun jawab. Maka dia akan catat di sebelah kitab tersebut. Kemudian setelah habis, maka selesai kitab tadi dibaca, terus Imam Fakhruddin Ar-Razi bangun dan Imam Fakhruddin Ar-Razi kata apa? Sekarang kamu boleh pilih kamu nak duduk di mana. Sila. Maka dia pun turun balik. Imam Fakhruddin Ar-Razi kembali semula ke tempat duduk dia. Maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi kepada ulama tersebut, kata beliau, tadi kamu adalah guru dan saya adalah murid. Murid tidak boleh duduk lebih tinggi daripada gurunya. Maka saya kena duduk di bawah ketika saya belajar dengan kamu. Maka saya tidak layak bagi seorang murid duduk di atas lebih daripada gurunya. Karena saya tadi murid, saya kena duduk di bawah. Kata imam tadi,
saya tidak pernah melihat seseorang yang agung ilmunya dan agung adabnya seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Tengoklah, ini adalah sya'n ahli ilm. Ahli ilmu macam tu sifat mereka, beramal dengan ilmu mereka. Hebatlah ulama dulu, masya-Allah. Kemudian, jangan kamu duduk di tempat khas milik tuan rumah, melainkan jika dia mengajak kamu. Ini benarkan kamu duduk. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Janganlah seorang kamu menjadi imam kepada seorang yang lain di tempat penguasaannya. Kalau orang tu jadi imam di tempat tersebut, jangan kamu pergi jadi imam di tempat dia. Ini umum lah. Hadis ni sebagian ulama kata kepada pemerintahan. Sebagian lagi mengatakan pada hatta dalam rumah sekalipun. Sebab tu tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam, melainkan tuan rumah tu suruh kita jadi imam. Tak apa. Tapi kalau kata dia tak suruh apa, tuan rumah lebih layak untuk jadi imam, bukan kita jadi imam di tempat dia. Sayyidina Khalid Al-Walid, Sayyidina Amr bin Al-As dengan Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah dalam satu peperangan. Dihantar kumpulan Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu ke satu peperangan di Daumatul Jandal. Jauh Daumatul Jandal, lebih kurang 400 km daripada Madinah Al-Munawwarah, hampir dengan Syam. Jadi bila sampai di Daumatul Jandal, Sayyidina Amru sampai dulu. Perang berlaku dalam berapa lama, dan akhirnya tengok tentera terlalu ramai, musuh terlalu ramai tentera dia. Maka Sayyidina Amru tulis surat hantar kepada Nabi untuk hantar tentera bantuan. Maka sampai di surat tadi kepada Nabi SAW, maka Nabi menghantar tentera bantuan yang dipimpin oleh Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, ahadul mubasysyirin bil jannah, salah seorang yang dijanjikan syurga oleh Allah. Dia yang memimpin peperangan tersebut. Yang mengikuti bersama pada waktu itu siapa dia? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun ikut sekali dalam kelompok yang kedua. Jadi Sayyidina Amru dulu pi. Pas Sayyidina Amru pi, Sayyidina Amru tengok, weh ramai tentera daripada yang kita gambarkan. Jadi kalau perang juga ni pakai pisau tengkok. Jadi kata tak boleh, kena hantar surat bantuan untuk mai tentera bantuan. Tentera bantuan yang hantar tu sudah tu dia semua panglima agung semua. Nah, hak mai tu semua hak geng-geng, kalau sampai tu kira musuh ni kira ketak lutut tu. Bila sampai Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu sebagai pimpinan perang pada waktu tersebut, ni perang ni Nabi tak ikut. Dipanggil Sariyah. Kalau kita mengaji sirah, perang yang Nabi ikut dipanggil Ghazwah. Perang yang Nabi tak ikut dipanggil Sariyah. Jadi satu saja Ghazwah yang bukan Ghazwah tapi sebenarnya Sariyah dipanggil Ghazwah, iaitu Mu'tah. Mu'tah Nabi tak ikut tapi dipanggil Ghazwah Mu'tah kerana dia besar sangat perang tadi. Hakikatnya dia Sariyah. Sariyah ni iaitu perang yang Nabi tidak ikut, maka dipanggil Sariyah. Perang Nabi ikut baru dipanggil Ghazwah. Okey. Perang Nabi ikut lebih kurang 27 perang saja. Nah, 27 peperangan saja. Yang disebut oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab beliau Ad-Durar As-Saniyah. Baik. Bila sampai di tempat tersebut, Sayyidina waktu semayang, Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah nak keluar depan jadi imam. Maka kata Sayyidina Amr bin Al-As, wahai tuan, saya dihantar oleh Nabi sebagai panglima dalam peperangan ini. Maka saya adalah ketua di tempat ini. Kamu adalah tentera bantuan. Walau tinggi kedudukan kamu macam mana sekalipun, saya ketua pada waktu sekarang. Maka saya yang sepatutnya jadi imam, bukan kamu jadi imam. Maka Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah kembali ke belakang, dan yang menjadi imam adalah Sayyidina Amr bin Al-As. Bertengok tuan-tuan. Kalau kita waktu itu kita kata apa? Hei, hantar kenal aku. Hantar tahu aku ni adalah ahadul mubasysyirin bil jannah. Ahadul mubasysyirin bil jannah ni adalah peringkat sahabat yang paling tinggi di kalangan para sahabat. Paling tinggi. Nampak tak? Selepas 4 orang sahabat yang paling agung, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, 6 orang lagi ni yang paling agung di kalangan sahabat. La yumara. Maksudnya yang tidak boleh untuk dinafikan lagi kedudukan dan keagungan mereka. Nampak tak? Itu pun bila mana disebut oleh Sayyidina Amr bin Al-As yang lebih belakang masuk Islam daripada beliau, pun begitu beliau kembali ke belakang. Kerana apa? Kerana ini haknya beliau. La ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi. Tengok adab para sahabat dalam mengamalkan perkara tersebut. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatih. Ataupun ala ala takrimatih. Iaitu jangan
pula dia duduk di tempat penghormatan orang tersebut di dalam rumahnya. Jangan pergi duduk tempat tuan rumah. Sebab tu kita ni bila masuk dalam rumah orang, tengok dulu, diri dulu kat tuan rumah tak suruh duduk. Masuk dalam rumah, bantu tuan rumah berkata, sila duduk, sila. Maksudnya sila duduk tu, duduklah kat mana pun. Barulah boleh duduk. Tapi kalau tuan rumah kata, duduk sini lah, sila pakai duduk sini. Duduk di sini tu maksud dia sini itu situ lah. Duduk di sini, pergi belakang tuan rumah pula lah. Duduk pergi belakang tu, saya nak duduk sini boleh tak? Pandai-pandai dia pula. Sebab tu jangan pandai-pandai lebih daripada tuan rumah. Kalau kita amalkan adab yang macam ni, orang akan senang dengan kita. Kita ni senang berurusan dengan orang. Tempat penguasaannya berarti rumahnya atau kerajaan dan jajahannya. Sementara tempat penghormatannya ialah tempat yang disediakan khas untuk diduduki oleh tuan rumah, berbentuk hamparan. Itu tuan-tuan cuba tengok. Kalau seorang ni memahami hadis ni dengan elok, maka orang tak akan petikai masalah, contoh saya bahaskan lebih panjang lagi, masalah tauliah dan sebagainya. Orang tak akan nak pertikai masalah tersebut, kerana itu adalah keperluan dan juga kewajipan yang diletakkan oleh orang yang berada di tempat tersebut, yang berada di dalam jajahannya dan tempat penguasaannya. Kalau dia kata wajib ambil pada waktu tersebut, kalau dia mengajak di masjid dan sebagainya, wajib ambil, kena ambil. Kata nak ambil buat apa ni? Yang ambil tu kalau takut mengajak liberal. Dah, bukan tu saja. Wahabi lebih besar lagi pada. Sebab Wahabi dia duk guna Quran hadis juga, tapi sebenarnya dia duk bohong. Lepas tu orang suruh ambil tadi kerana nak kawal perkara tersebut, maka wajib ikut. Jangan duk pandai-pandai duk jadi imam di tempat yang bukan kita berada di tempat tersebut. Ikut arahan yang telah diarahkan oleh orang yang berada di tempat tersebut. Sementara tempat penghormatannya ialah tempat yang disediakan khas untuk diduduki oleh tuan rumah berbentuk hamparan, singgasana, kerusi dan seumpamanya. Hadap yang ke-11 sikit lagi kita baca. Patutnya kita baca berapa muka surat ini? Tu dia. Banyak lagi ni tuan-tuan. Tak apa. Hadap yang ke-11. Jangan memeriksa perkakas dalam rumah. Lebih tengok tuan rumah tanya ni, beli kat mana pinggan ni? Makan je lah. Nasi itu, orang dulu-dulu dia ni beradab. Kalau dia nasi dia nak tambah lebih, dia nak minta malu, kata lawa bunga pinggan ni maksudnya nasi dah habis dah, tapi nasi tak sampai-sampai lagi ni. Hak tuan rumah pula jenis tak sedap, jenis makan sambil sembang. Kok lah nak suar nasi kat kawan depan tu, nyembang, kawan tu nak habis dah nasi, tak tengok pun nasi dalam pinggan tetamu dia, sembang. Kawan ni nak minta malu, dia kata, lawa bunga pinggan ni, beli mana pinggan ni? Lepas tu kalau orang hak reti, rupanya nak tambah nasi. Tapi kalau hak jenis tak reti, tu memang bunga pinggan ni lawa. Beli dekat tu ada buat bandel pinggan daripada Eropah. Hak tamu ni kata, jenis buta perut balung ni, tak faham-faham. Kinayah orang duk guna suruh bagi nasi nak tambah. Baiknya jangan macam tu. Jangan duk periksa perkakas rumah orang. Apabila kamu telah memasuki rumah saudara kamu atau kawan kamu, dan dia telah menempatkan kamu atau menumpangkan kamu bermalam di dalamnya, maka janganlah kamu memantau dengan pandangan kamu seperti orang yang sedang menyelidik dan memeriksa sesuatu. Malah kamu perlulah menjaga pandangan kamu sepanjang keberadaan atau bermalamnya kamu di situ. Tengok, kita duduk rumah orang. Tuan-tuan lah ni ada homestay. Dalam homestay kadang-kadang rumah tersebut ada almari yang kadang-kadang dia kuncikan almari tersebut. Ada orang tidak amanah, dia pulun nak buka juga apa yang ada dalam ni, dia nak tengok. Dia buka tempat yang tuan rumah dah bagi tahu jangan buka, dia buka juga. Ataupun tuan rumah tak bagi tahu, tapi tuan rumah bila tak kunci, fahamlah tu suruh buka lah, dia gagah juga pergi buka. Lebih hebat lagi, pergi duduk rumah kawan, duduk dalam bilik dia pergi proses habis semua sekali dengan almari rumah. Cek habis bawah katil. Nak cari binatang apa ni? Cek habis semua dalam rumah orang. Ini adalah orang yang tidak beradab. Duduk dalam rumah orang, duduk. Bila dia suruh tidur, duduk tidur saja. Tak perlu nak lebih-lebih. Kamu hendaklah berpada dengan memandang apa yang dihajati sahaja. Janganlah kamu membuka apa yang tertutup, sama ada almari, peti, beg, karung, atau sebarang benda yang dalam keadaan tertutup. Kalau benda itu tertutup, jangan buka. Kerana ini adalah menyalahi adab Islam serta amanah dan kepercayaan sahabat atau orang yang telah membenarkan kamu memasuki atau bermalam di rumahnya.
Ketahuilah adab-adab berziarah, gunakan cara-cara pergaulan yang baik. Nescaya kamu akan lebih dikasihi dan dihormati oleh orang yang menerima kamu sebagai tetamu. Semoga Allah akan sentiasa menjaga dan membantu kamu. Adab yang seterusnya, pilihlah waktu yang sesuai untuk berziarah, dan hendaklah kamu duduk mengikut tempoh yang sesuai dengan kedudukan kamu di sisi orang yang diziarahi, dan mengikut ukuran keadaan semasanya. Jangan kamu memanjangkan waktu ziarah, serta jangan memberati beliau. Jangan kamu datang pada waktu yang tidak sesuai, seperti waktu makan, waktu tidur, waktu rehat, atau waktu sedang bertenang. Waktu makan dia main, asyik tengah hari je muka dia dandan ketuk pintu. Assalamualaikum. Ini bau nasi lah. Itu adalah iklan. Ini beras apa ni? Beras Faiza. Beras Faiza panjang. Maaf lampu. Dan semua berah pun nak minta ke orang ni. Iklan radio. Baik. Asyik time waktu makan, ada aja buka dia. Ketuk-ketuk pintu dan, langkah kanan saya orang. Duduk makan lah. Takkan tuan rumah tak kata, nak kata tak payah duduk makan, tunggu sana kami nak makan, duduk saat korang tamu. Takkan kata gitu. Mai makan sekali. Saya bukan nak makan, tapi dah jumpa jemput, mai pergi. Jenis tu. Sebab tu, mai pada waktu yang sesuai. Jangan panjangkan ziarah. Dan kalau tuan rumah jamu kita makan dalam rumah, kalau dia tengah kita duduk dengan tuan rumah, kemudian tuan rumah letak makanan depan kita, tak ayak teh apa semua kali, tu menyembang, tuan rumah pula tak jemput-jemput, silalah. Dia tak kata sila pun, dia letak je. Lepas tu dia pun menyembang dengan kita pun menyembang. Bila dia nak jemput ni, teh duk makin sejuk ni, teh duk makin sejuk dah, asap tadi banyak ni tak pun nak ada dah asap. Lepas tu kuih-kuih pun nampak lalat makin duk banyak duk orang. Hak tuan rumah duk semangat lagi cerita baru balik Mekah. Yang kita, bila dia nak jemput. Ini kata ulama dalam mazhab Syafi'i, taqdimut ta'am tanzilu manzilata al-izni bil kalam. Ini dalam masalah iskat. Ada seorang ulama dalam mazhab Syafi'i mengarang sebuah kitab berkenaan dengan masalah as-sukut. Ada beberapa masalah yang kalau diam, diambil hukum dengan diam tersebut. Antaranya perempuan anak dara diam ketika mana diminta untuk dia nak menikah, maka dia diam. As-sukut alamatur ridha, kata ulama. Salah satu lagi diam yang diambil iktibar, diam rumah ketika diletakkan makanan. Makna dia tu telah diberi izin untuk kita makan tanpa dia jemput. Faham? Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia main letak makanan depan kita, maksud dia dah bagi izin nak makan, walaupun dia tak kata silakan. Dia letak ayaknya tu, ambil ayak tu minum. Lepas tu tuan rumah kata, orang pelahap gila, aku tak habaq lagi dia minum dah. Maka kita boleh bagi tahu dekat dia sebelum kita minum tu, tuan nak bagi tahu mai lah. Dalam kitab mazhab Syafi'i sebut, taqdimut ta'am tanzilu manzilata al-izni bil kalam. Mendahulukan makanan, menghidangkan makanan, itu telah mengambil tempat izin dengan kalam. Seakan-akan bila tuan rumah letak tu, dia kata silakan makan walaupun dia tak kata. Faham? Maka boleh kita makan dah pada waktu tersebut. Ini berlaku waktu saya duduk dengan guru saya di Darul Ifta, Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad tanya kat saya nak minum apa. Saya kata ikut Syekh. Mana boleh ikut saya kata. Ikut kamu lah. Nak minum apa? Saya pun habaq nak Yansun. Tahu Yansun? Yansun ni tak silap saya jintan putih. Dia buat ayak jintan putih lebih kurang tu lah. Ayak dia warna kuning sikit. Dia nak kata teh tak teh lah. Jadi dia pun buat Yansun. Syekh pun nak ayak kopi. Tak apa. Kemudian bawa mail lah kat Syekh. Pembantu Syekh buat minuman, letak depan saya, letak depan Syekh. Lepas tu Syekh pun bawa keluar daripada laci meja dia roti. Harapkan makan roti panjang-panjang, tak depan saya. Dan saya pun duduk sembang dengan Syekh. Syekh kata awak minum. Syekh kata Syekh tak beritahu kat saya suruh minum pun. Lepas tu Syekh bawa keluar kaedah tu. Kaedah saya sebut tadi ni lah. Taqdimut ta'am tanzilu manzilatal izni bil kalam. Mendahulukan makanan, menghidangkan makanan, itu telah mengambil tempat izin dengan kalam. Maksud seolah-olah orang yang menjamu tadi mengatakan silakan makan bila dah makanan dah ada depan kamu pada waktu tersebut. Cuma orang Melayu kita kurang biasa dengan masalah tersebut. Orang Melayu kita, dia kalau dia tak jemput sampai ke sudahlah makanan tu akan dihurung oleh lalat, dia tak akan sentuh punya, sebab dia kata nanti kurang adab dengan tuan rumah. Maka tuan rumah kena maklumkan cepat-cepat. Bila letak dia, silakan. Terus kata silakan.
Itu lebih baik. Jangan lupa silakan tu. Ni dulu letak apa tu duduk senyap. Payah orang Melayu kita dia akan jadi terlambat makan nanti. Dan dia akan makan hati. Bila nak makan ni. Kata lah tak makan lagi. Lah 2 jam dah kami tunggu perkataan tu. 2 jam dah rupanya. Tak jemput-jemput. Nah. Tapi kalau sangat nak makan, bagi tahu dulu pada tuan rumah ilmu tersebut. Nah. Barulah tuan rumah, rupanya ada pandangan noh. Oh. Boleh jadi menantu ni. Nah. Tu cara nak jadi menantu lah. Baik, pilihlah waktu sesuai. Jangan ikut dan. Lawat orang sakit ada cara dia. Imam Nawawi rahimahullah menyebut di dalam kitab Al-Azkar pada perenggan-perenggan terakhir daripada bab berkenaan masalah yang berhubung kait dengan salam, sunat bagi seorang Islam sebagai sunnah yang muakkadah bahawa supaya dia menziarahi orang-orang soleh, saudara mara, jiran-jiran, kawan-kawan dan adik-beradik. Hendaklah dia memuliakan mereka, menghulur bantuan dan menghubung silaturahim dengan mereka. Lepas tu adab berziarah ni kena jaga dan kita dituntut berziarah. Kerana ni menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim akan memanjangkan umur. Memanjangkan umur. Orang zaman lah dah kurang dah masalah tersebut. Sila orang tua-tua masih, kalau ada orang tua-tua lagi, orang tua-tua lah duk bawa anak-anak. Anak-anak buat tak layan. Kadang-kadang dengan sepupu dia, 2 pupu dia tak kenal dah lepas tu. Beza dengan orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu sangat ambil berat tentang masalah tadi. Kita lah ni zaman gadget ni semua pakai sibuk dengan gadget. Mau buka handset, main game, Facebook, WhatsApp dengan kawan-kawan dia duduk renyih seorang-seorang tengok cermin. Kalau zaman dulu renyih seorang-seorang tengok cermin ni orang gila ya. Di zaman lah duduk tengok ni renyih seorang-seorang. Orang kata tak apa, ini waras. Nampak tak? Tinggal habis dah semua, tak sembang lagi dengan adik-beradik apa semua sekali. Jadi apa ni akan mengurangkan umur. Mengurangkan umur kita. Untuk melaksanakan yang demikian itu hendaklah diukur berdasarkan keadaan, pangkat dan kesediaan mereka. Jadi tengok keadaan juga, pangkat pun dia ambil perhatian. Orang tu siapa dia yang kita nak lawat tadi. Kalau dia ni adalah pemimpin masyarakat, waktu sesuai untuk lawat dia. Orang ikut suka kita. Hendaklah ziarah itu berlaku dalam bentuk yang tidak menimbulkan kebencian mereka dan pada waktu yang disukai oleh mereka. Hadis-hadis dan panduan daripada salafus salih dalam hal ini sangat banyak dan masyhur. Baik. Saya baca lagi 2 tengok ada 3 adab lagi, kemudian kita berhenti. Sikit je. Adab yang ke-13. Adab bersembang. Apabila kamu berbual di rumah yang kamu ziarahi, maka berbuallah dengan ringkas serta bersesuaian dengan suasana. Seandainya kamu adalah orang muda dalam kalangan yang hadir atau yang paling rendah martabat, maka janganlah kamu bersuara melainkan untuk menjawab soalan yang ditujukan kepada kamu. Kita duk sembang orang tua-tua, jangan menyampuk. Hak budak-budak duk diam je, dengar aja. Walaupun hak orang tua cakap tak betul, tapi dengar aja. Allah. Kan? Jangan duk menyampuk. Menyampuk dia orang tua kata hang budak duk diam, menyampuk orang tua cakap. Nampak tak? Jadi jangan macam tu. Tidak ada adab. Kecuali kalau kata dia minta pandangan kita. Sayyidina Abdullah Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dalam satu majlis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian semua mengetahui pokok apa yang paling sama dengan manusia? Pokok apa yang paling sama dengan manusia? Para sahabat jawab pokok sekian, semua tak betul. Sayyidina Abdullah bin Umar dalam hati dia kata, dalam hatiku terdetik pokok yang disebutkan oleh Nabi adalah pokok tamar. Pokok kurma, kata dia tu adalah pokok yang syabih bil insan, dengan manusia. Maka setelah habis majlis, Nabi pun bagi tahu. Kata pokok yang saya masukkan adalah pokok kurma. Kerana kurma ni kalau dipotong kepala pokok dia, maka dia akan mati. Seperti orang dipotong kepala, mati pokok tersebut. Banyak pokok kurma ni yang sifatnya seakan manusia. Pokok kurma kalau dikawinkan air mani, dia keluar bau macam air mani manusia. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar bila balik bersama dengan ayah beliau Sayyidina Umar, maka kata beliau kepada Sayyidina Umar, tadi saya dah tahu jawapannya. Saya dah tahu jawapannya. Itu tidak ada adab. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau kamu menjawab pada waktu tersebut, saya lebih suka dan saya lebih bangga dengan kamu. Maksudnya tetap Sayyidina Abdullah bin Umar beradab pada waktu itu dengan akabir, dengan orang yang lebih tua daripada dia. Tak jawab dia walaupun dia tahu jawapan. Melainkan kalau ditanya kepada dia, apa pandangan kamu? Maka baru dijawab pada waktu tersebut. Dan jawab pula dengan yang sedikit saja dengan apa yang ditanya. Jangan lebih-lebih pula.
Dan setelah kamu meyakini bahawa percakapan kamu akan mengena pada tempatnya serta mengembirakan dan meredakan mereka. Tu pun kalau kamu tahu yang kamu cakap tadi ni menyukakan orang yang mendengar. Dan jangan kamu mencelah orang yang sedang bercakap. Samping itu, dengan melihat kepada suasana majlis, hendaklah kamu menjaga cara duduk dan uslub percakapan serta perbicaraan kamu. Sebab tu kalau bercakap dengan orang, bercakap dengan keadaan wajah kita berhadap dengan orang tersebut. Atau bagi salam pun sama juga. Nak bagi salam bagi muka kita berhadap dengan orang yang kita bagi salam. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Iqra'us salam atau faqra'us salam ila man arafta wa man lam ta'rif atau afshus salam, ataupun iqra' as-salam. Nah, bila disebut iqra' as-salam, perkataan qira'ah as-salam. Kata Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani ketika bahaskan hadis ni, kata beliau, iqra'is salam dengan makna qira'ah as-salam. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru iqra' salam. Yang kedua, qira'atus salam. Membaca salam tidak akan dibaca sesuatu melainkan berhadapan dengan perkara tersebut. Jadi kita kalau membaca kitab, sebab tu Nabi gunakan perkataan qira'ah. Nampak tak? Nabi gunakan dengan perkataan membaca salam. Kenapa baca? Karena bila kita membaca sesuatu, yang kita baca dan orang yang mendengar bacaan kita akan berada di hadapan kita. Betul tak? Kita sedang membaca sesuatu, orang yang mendengar bacaan akan berada di depan kita. Macam tu juga kita nak bagi salam kepada seorang. Si berhadap muka kita dengan orang yang bagi salam, tengok kepada dia. Jangan bagi salam dengan keadaan kita tidak melihat dia. Boleh faham? Ini akan mengurangkan adab. Boleh. Sikit lagi. Adab yang ke-14. Apabila sampai di majlis keramaian, maka hendaklah kamu memberi salam kepada semua yang hadir. Seandainya kamu ingin berjabat tangan, maka mulakan dengan orang yang berkedudukan atau yang lebih alim dan yang lebih bertakwa, yang lebih berumur atau sebarang ukuran yang dianggap mulia di sisi syarak. Jadi kalau kita masuk dalam satu majlis, bagi salam. Kalau masuk majlis ramai, satu majlis tu orang ramai, bila kita masuk bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang pakat kumpul nak buat tahlil contoh. Kita pun masuk, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang pun menjawab, Waalaikumsalam. Kita nak mula siapa nak salam? Mulakan dengan yang paling alim dalam majlis tersebut. Bukan mula dengan yang kanan kita. Ni banyak orang dia akan mula di sebelah kanan. Tengok disebut di sini apa dia? Walaupun dia berada di sebelah kanan. Minta maaf. Jangan kamu mulakan dengan orang yang paling dekat dengan kamu. Walaupun dia berada di sebelah kanan, sekiranya dia adalah orang yang rendah kedudukan berbanding dengan orang lain. Lalu kamu meninggalkan orang yang lebih utama atau yang paling utama. Sebab tu kata mulakan dengan yang paling afdal dalam majlis tersebut. Maksudnya kalau tidak ada yang alim dalam majlis tersebut, mulakan dengan yang lebih tua. Tengok yang siapa yang nampak lebih tua, maka mulakan dia dulu. Bukan mulakan yang sebelah kanan. Lepas tu adab kita bila kita sembang dengan seseorang, kita tengok ada orang tengah duduk menyembang, kemudian kita datang nak bersalaman, kita nak mula siapa dulu? Mulakan dengan alim dulu ketika sedang menyembang. Mai salam dengan dia dulu, bukan salam dengan orang yang dekat dengan kita. Ramai orang yang kalau buat macam tu, bila tengok ada seorang tok guru tengah duduk sembang dengan jemaah, tiba-tiba dia datang dalam majlis, dia salam dengan orang hak ujung sekali. Tok guru last sekali dia salam. Tak, sepatutnya dia mulakan dulu yang paling alim dalam majlis tersebut. Faham maksudnya? Dengan guru kamu, guru tengah duduk sembang dengan orang ramai, mula dengan siapa dulu? Mula dengan guru dulu. Pergi kat guru tu salam dulu dengan dia. Cara dia. Faham? Ringkasnya, hendaklah dimulakan dengan yang lebih utama berbanding hadirin yang lain. Seandainya kamu tidak mengenali yang lebih utama dalam kalangan mereka atau kedudukan mereka semua sama sahaja, maka kebiasaannya orang yang lebih utama itu mudah dikenali dengan perbezaan tertentu. Contohnya umur dan sebagainya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kabbir kabbir, wa fi riwayatin kabbiril kubra fis sin. Mulakan yang besar, mulakan yang besar. Ada sebahagian riwayat disebut ibda'u bil kubara atau qala al akabir, ataupun disebut akabir. Ibda'u bil akabir. Mulakan dengan orang-orang yang besar atau orang-orang yang berpangkat. Jadi ini adab untuk kita mulakan nak salam dengan siapa. Ini bersalam di sini maksud daripada nak berjabat tangan dengan siapa yang kita nak berjabat tangan. Jabat tangan ni pun kena ambil perhatian juga. Berjabat tangan makruh. Kalau kata kita duk pi bunyi, makruh. Tak usah buat. Lebih hebat lagi letak ayat liok kat tangan tu sekali.
Kalau nak salam cium tangan dengan orang yang kita muliakan, ayah kita, ibu kita, para guru kita, orang yang lebih tua daripada kita yang kita nak salam, salam betul-betul. Jangan salam hujung jari. Salam cium tangan. Cium tangan tu hanya meletakkan tanpa bunyi. Tak perlu. Lagi hebat lagi tu. Photostat. Salam photostat pun banyak juga. 4 kali salam. Letih tangan. Jadi roti canai. Salam. Okey, tak apalah, salam photostat pun salam photostat lah. Yang penting salam letak betul-betul. Jangan tak ayak liok. Hanya letak tangan. Jangan cium tangan kita. Yang hebatnya cium tangan sendiri. Ni pelajar mati pun ramai. Hak jenis cium tangan sendiri. Biar cium tangan hang dia. Dia cium dengan ustaz, dengan tok guru, lepas tu dia cium tangan dia, bukan cium tangan ustaz. Dia tak salam, cium tangan dia. Bang, sudah lagi berhenti. Kalau kamu nak cium tangan orang yang kamu muliakan tersebut, cium tangan dia, bukan cium tangan kamu. Faham? Ni tak, cium tangan dia. Mari saya nak cium tangan kamu pula. Cium-cium bagi betul. Kamu nak cium. Faham? Yang perkara itu sunnah. Perkara tersebut sunnah. Mencium tangan para salihin, mencium tangan para ulama, mencium tangan orang yang lebih tua daripada kita, mencium tangan ibu dan ayah kita adalah sunnah. Hatta mencium kaki pun termasuk perkara yang sunnah. Mencium tangan kaki ibu kita ke tok guru pun tak ada masalah. Sayyidina Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Sayyidina Umar, dalam pertemuan beliau dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menundukkan kaki tangan kepala beliau untuk mencium kaki Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari pula tundukkan kepala nak cium kaki Sayyidina Umar radhiyallahu taala, cium kaki tu. Kalau Wahabi tengok, Wahabi kata, tu dia cium kaki pula. Jadi tak ada masalah kau tersebut. Itu tidak dikira mentakdiskan hamba, tidak dikatakan sebagai menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Tak. Kerana kita cium tangan guru kita dan sebagainya, tidak mengatakan bahawa kita menyembah guru kita. Tak. Kita memuliakan dia. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa dia? Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mentazimkan syiar Allah Ta'ala. Apa syiar yang paling agung? Ulama. Ibu ayah kita adalah syiar dalam agama kita. Dan kita muliakan dia. Maka memuliakan perkara tersebut adalah dimuliakan. Kalau Hajarul Aswad kita boleh cium. Ulama itu lebih mulia daripada Hajarul Aswad. Alim itu lebih mulia daripada batu tersebut. Maka lebih aula untuk dicium. Boleh? Itu makna dia. Allahu a'lam bissawab. Setakat itu dulu. InsyaAllah esok kita akan sambung pada adab yang ke-15. Pada muka surat yang ke-45, adab duduk di tengah orang ramai. Kita bacalah mana yang boleh. Patutnya 4 hari. Tapi hari yang ke-4 tu saya ada urusan. Rupanya saya ada ceramah di section berapa atau di Shah Alam. USJ, dekat USJ tak silap saya. Saya tak ingat ada masjid apa tau. Saya tengok balik. Tak apalah. Esok kita akan sambung pada adab yang ke-15. Saya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kat mana tahu Masjid Abu Bakar As-Siddiq ni? Kat mana? Kat mana? Bangsa ke? Tak tahu, tak tulis kat mana. Jenuh saya cari ni. Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Esok dah hari Khamis. Nanti saya tanya lagi kat mana tak tahu. Allahu a'lam bissawab. Sekat tu dulu, saya mohon maaf. Ni ada soalan ditanya, Ustaz, macam mana keadaan orang yang berwuduk, yang ada wuduk kemudian dipakaikan jabirah di bahagian kakinya? Macam mana nak berwuduk dan selepas ditanggalkan jabirah perlukah kita mengqadhakan solat? Thank you. Jadi macam mana keadaan orang yang berwuduk, dia dah ada wuduk dan dipakaikan jabirah. Jabirah di bahagian kaki. Macam mana dia nak berwuduk dan selepas ditanggalkan jabirah perlukah kita mengqadhakan solat? Baik, kalau dia dah wuduk sebelum jabirah dipakaikan, maksud dipakaikan dengan balutan simen pada kaki dia. Sekarang ni kaki. Jadi dia dalam keadaan yang bersuci pada sebelum pakai. Baik, macam mana dia nak solat? Waktu dia nak solat,
dia Allahumma salli alaihi berwuduk seperti biasa. Wuduk seperti biasa, dan kemudian pada bahagian kaki yang terbalut tersebut digantikan dengan tayamum. Tayamum macam mana? Bukan tayamum ambil tanah pergi sapu kat kaki tu. Tu tak panggil tayamum. Tu sapu kaki dengan tanah. Faham? Tayamum ni apa dia? Sapu muka dan juga tangan sampai ke siku dengan tanah, dengan niat menggantikan kaki tersebut. Sama ada dia akhirkan basuhan tayamum tersebut pada akhir basuh, ataupun dia tayamum maksud dia sampai ke kaki kanan dia yang berbalut. Nah, dia dah ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh telinga, sampai kat kaki ni tayamum. Tayamum, kemudian tayamum tangan, kemudian sapukan sikit air pada kaki tersebut, pada jabirah tadi. Sapukan sikit air. Nah, kemudian basuh kaki kiri. Kalau dua-dua kaki berbalut, maka 2 kali kena tayamum. Tayamum 2 kali. Baik, wajib dia qada balik solat? Ini tidak wajib qada. Tak wajib qada dan tak perlu qada. Tak perlu qada kenapa? Karena dia telah berwuduk sebelum dipakaikan jabirah, sebelum dipakaikan balut. Yang masalah yang berlaku kalau dipakaikan jabirah sebelum berbalut kaki. Sebelum balut kaki tak dipakaikan, tak diwudukkan, kemudian dia terus pakai jabirah, maka di sini mengikut pandangan yang dipegang oleh sebahagian ulama yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kena qada. Melainkan pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Al-Muzani radhiyallahu taala anhu dan dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawa tidak perlu qada. Imam Nawawi kata tidak perlu qada. Cukup terus dia sampai di tempat kaki tersebut dia sapu dan dia tayamum, kemudian dia solat. Tapi sebaiknya qada. Khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu mustahab. Kalau tidak berwuduk terlebih dahulu sebelum dibalut kaki, maka kena qada balik solat tersebut. Allahu a'lam bissawab. Faham tak ni? Faham tak masalah tersebut? Saya terang secara laju-laju macam tu je. Wallahu a'lam bissawab. Sakat dulu. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Patutnya pukul 10 saja tuan-tuan ni. Dah lajak sampai 10:22. Marah Ustaz Zuhair kat saya tadi. Nah, Ustaz Wafi pun tak buat isyarat apa kan. Baik, zakat dulu. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim. Esok insya-Allah memandangkan kepada jam juga jalan sebenarnya. Lepas tu saya pula puasa tadi, jadi lambat sikit, saya mohon maaf. Besok insya-Allah lah kita habaq saja antara 8 ke 8.30. Tu ialah habaq saja. 8 ke 8.30 maksudnya boleh main dalam tempoh tersebut. 8 ke 8.30. Tapi biasanya mungkin 8.30 lah kot. Kalau nak start tu bagi elok-elok sikit, sebab betul-betul masuk dekat maghrib betul-betul. Dan pukul 8 tu baru habis sembahyang maghrib. Jadi 8 ke 8.30 lah kita akan mulakan kelas kita esok. Kita akan bacalah sebanyak mungkin esok insya-Allah. Kalau tak sempat khatam pun lagi, kita akan gantikan lagi dengan majlis yang akan datang insya-Allah. Tapi kita cubalah esok insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan atas doa. Tuan-tuan semua, ayah saya pagi tadi tengah hari dimasuk balik dalam ward dan kena karenkan jantung dia. Dia masih tak sedar lagi lah. Sampai sekarang masih ditidurkan. Mohon doa lagi lah daripada tuan-tuan semua. Moga Allah Ta'ala bagi kesembuhan kepada beliau. Amin. Berkat selawat daripada anak-anak matis, berkat doa daripada orang-orang yang saleh yang hadir bersama dengan kita pada hari ini, moga Allah Ta'ala bagi kebaikan lah kepada ayah saya. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat tu dulu. Kita jumpa pada esok malam. Dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, kita jumpa pada esok malam. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, itulah tadi daripada Ustaz Nazrul. Moga-moga apa yang telah